kita nak ingat idea. Idea apa? Idea nak jual apa. Nah, soalan nak jual apa ni sering kali ditanya oleh mereka yang baru nak mulakan perniagaan. Tapi saya ada soalan seterusnya. Anda yang sedang online bersama saya sekarang ni kan, anda ni dah ada bisnes ke belum? Okey, anda dah mulakan perniagaan ke ataupun belum ada perniagaan, baru nak mulakan perniagaan, cuba share kat bawah so at least saya tahulah antara anda di mana tahap anda. Adakah anda ni dah ada bisnes ataupun belum ada bisnes. Okey, sepatutnya lah webinar kita kali ini adalah khas untuk mereka yang belum ada perniagaan. Maklumlah nak jual apa kan? Mula perniagaan dari zero. Kod-kod ada yang tersesat tapi tersesat positif. Okey, kod-kod mereka yang dah ada perniagaan tapi join juga tak mengapa. Sebab apa? Sebab kita yang menjalankan perniagaan ada baiknya, ada bestnya kan untuk kita what do you call it kan? Mulakan perniagaan lagi satu. Mulakan perniagaan yang baru. Tambahkan perniagaan kita. Kat situ kita akan dapat apa yang dikenal sebagai multiple streams of income. Okey, contoh macam saya lah. Saya ada lebih daripada 10 perniagaan online yang berjalan secara hampir automatik. 80% automatik. Okey, apa maksud dia automatik? Macam mana saya lakukan? Saya akan sharekan dengan anda hari ini. Okey, so tak kira lah anda ada perniagaan atau belum. Saya tengok ramai yang belum ada perniagaan. Bagi anda yang belum ada perniagaan, you are at the right place untuk mula di sini. Sebab nak mulakan perniagaan tu kan, soalan yang paling penting adalah soalan di depan anda. Nak jual apa? Nak jual apa? Not just saya nak bagi ilmu kepada anda kali ini, tetapi ada sedikit free gift yang saya nak berikan kepada anda, iaitu kan 101 idea posting di media sosial. Bila kita menjalankan perniagaan, zaman sekarang, zaman media sosial, kita nak update ke media sosial kita, betul tak? Okey. Tapi ada kalanya kita tak ada idea. Bukan hanya nak cari perniagaan, tak ada idea. Nak update kat media sosial pun kita tak ada idea. So dalam e-book ni, dalam laporan ni kan, tim saya, pelatih-pelatih kami di IKSB, telah menghasilkan lebih kurang 101 idea-idea untuk posting di media sosial. So, anda tak lagi kekeringan idea. Right? Nah, e-book ni kan anda akan dapat percuma di akhir program ini bersama saya dengan topik nak jual apa ni. Okay? Tapi ada satu lagi tambahan juga. Bersama anda, insyaAllah saya akan ambil masa lebih kurang 1 jam macam tu. Okay, untuk selesaikan topik nak jual apa, mulakan perniagaan daripada zero. Yang anda kena tulis nota, anda kena dengar, anda kena fokus. Okay, ataupun tanya saja apa saja soalan secara online. Ada Amirul, ada Razi Rahman, ada selaku orang kuat kiri dan orang kuat kanan syarikat saya IKSB. And bila ramai macam ni online dan katalah anda tanya soalan dan saya terlepas soalan anda, maafkan saya sebab ramai. Dalam program saya, program flagship saya iaitu program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, itu grup kecil sikit. So bolehlah interaksi dengan anda. Kalau sekarang ni macam beratus yang ada online, memang nak menjawab soalan anda tak terjawab. So jadi kalau anda tanya soalan, boleh. Okey, insyaAllah Razi, insyaAllah Amirul akan menjawab soalan anda. Dan terlanjur saya sebut tentang program saya, program flagship saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Program ni kan telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya sejak tahun 2006 lagi. Di akhir, selepas saya sampaikan topik nak jual apa, saya nak luangkan lebih kurang 20 minit macam tu bersama anda yang nak tahu lebih lanjut bagaimana tim saya, pelatih-pelatih saya, Razi Amirul, kami dapat membantu anda mulakan perniagaan dari zero, dari scratch dan kembangkan perniagaan anda di bawah kita punya training center Open Education Malaysia. Okay, programnya adalah program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Kalau anda tengok kan, tak ada program lain yang selengkap program ni. Okay, let me tell you, tak ada program lain di Malaysia yang selengkap program ini. Dan saya nak luangkan lebih kurang 20 minit untuk sharekan dengan anda lepas topik nak jual apa. Right. So, jadi bagi anda yang ni, at the end, stay back bersama saya. Okay, saya nak bersama anda, nak sharekan dengan anda bagaimana program ini telah membantu melahirkan paling ramai usaha online berjaya sejak tahun 2006 lagi. Okay, so let's go, let's start, tulis nota. Okay, nak tahu tak macam mana saya mula dulu-dulu? Dulu-dulu saya mula daripada mana kan? Saya mula dari zero juga. Saya mula daripada kosong, daripada zero, daripada telur ayam. Okay, now, saya ada satu masalah at that time. Saya ni kan, kalau anda follow saya live kan, anda mungkin pernah dengar saya kata asal usul dulu saya ni seorang yang
introvert. Okay, saya ni seorang yang pemalu. Saya seorang yang pendiam. Nak bercakap dengan orang tak berani, takut, pemalu, introvert lah katakan. Tapi kan saya walaupun introvert, saya ada satu cita-cita ni. Okay, cita-cita saya ni agak besar iaitu kan nak jadi usahawan yang berjaya. Okay, biasalah kadang-kadang orang introvert ni kan, orang pendiam ni dia banyak berfikir. Betul tak? Dia ada banyak masa untuk berfikir seorang-seorang and I'm ambitious. Okay, saya nak capai kejayaan dalam bidang perniagaan. Okay, tapi kan ada sedikit masalah. Now, apa masalahnya? Saya dah terbaca satu buku ni dan buku ni kan is recommended, it's a classic book, nama dia Think and Grow Rich daripada Napoleon Hill. Dan dalam buku tu dia mengatakan kalau nak berjaya, yes, perniagaan adalah salah satu cabang yang boleh berjaya, okay, dan saya minat dalam bidang perniagaan, tapi dia kata kalau nak berjaya kan, salah satu faktor dia adalah untuk pandai berkomunikasi. Tak boleh introvert lah, okay. So jadi kan saya ada masalah. Masalah dia adalah saya ni introvert. Tapi nak berjaya kena pandai berkomunikasi. Sebab tu kan kalau kita lihatlah ikon-ikon mereka yang berjaya, usahawan seperti Richard Branson, okay, Bill Gates, Oprah Winfrey, ni Steve Jobs. Mereka ni adalah master in communicating. Okay, mereka ni pandai bercakap, pandai berbicara. Sebab tu boleh berjaya. Then masalah saya adalah saya ni tak pandai bercakap, saya ni pemalu, saya ni pendiam. Okay, macam mana nak berjaya? Betul tak? Tak sehingga lebih kurang tahun 2000 macam tu, awal tahun 2000. Okay, that was the first time saya terjumpa dengan internet. Okay, masa tu Facebook tak ada, masa tu Twitter tak ada, Instagram semua tak ada, TikTok lagi lah tak ada. And masa tu saya lihat internet ni kan peluang apa tau? Peluang untuk mulakan perniagaan. Sebab masa tu dah mula ada usahawan-usahawan online early 2000. And ramai yang berjaya, okay, sebagai usahawan internet. Dan kat situlah saya nampak inilah peluang saya juga untuk mulakan perniagaan. Sebab apa? Sebab satu, saya ni pendiam. Saya tak berani nak jumpa orang. Tak berani nak buka kedai. Kalau jumpa orang nanti saya malu. Orang introvert, orang pendiam, orang pemalu. Tapi bila adanya internet, apa yang saya dapat lihat adalah kita boleh jual di internet, mulakan perniagaan di internet, kita tak perlu berjumpa dengan orang. Betul tak? Okay. And saya dapat lihat bahawa inilah peluang saya untuk mulakan perniagaan, okay, dan berjaya oleh kerana kelemahan saya adalah dari segi komunikasi. Right? And memang betul pun sejak tu saya mulakan perniagaan saya pertama. Perniagaan saya pertama adalah dalam design, reka cipta. Nanti saya akan share lebih lagi dengan anda. And Alhamdulillah perniagaan saya yang pertama tu walaupun pada mulanya gagal, juga saya akan kongsikan dengan anda. Tapi Alhamdulillah lepas 3 tahun menjadi pendapatan lebih daripada RM1 juta. Okay, nak tahu cara dia? Okay, dan anda kena dengar perkongsian saya ni. But lebih penting lagi kan, perkongsian saya ni kan insyaAllah akan membantu anda langkah permulaan anda seperti mana langkah permulaan saya satu ketika dulu. Dah lama dah. Yang bestnya, walaupun saya mulakan perniagaan kecil-kecilan dari rumah, seorang diri dengan hanya berbekalkan laptop sahaja, okay, dengan gunakan teknik dan strategi yang betul, Alhamdulillah seperti mana anda pun tahu, sekarang ni saya berada di Dubai, UAE. Itu yang bestnya menjalankan perniagaan online, ia mudah untuk kita expandkan lagi perniagaan kita ke peringkat global. Now, nak mulakan perniagaan di Malaysia pun boleh, okay, tapi kan just nak bagi tahu anda bahawa kan internet ni kan dia limitless. Okay, dia tak ada had, dia tak ada sempadan. Perniagaan anda bukan hanya lagi perniagaan setempat. Contohnya, anda hanya menjual, kalau anda ada kedai, anda hanya menjual kepada mereka yang dekat dengan kedai anda, dekat dengan area perumahan anda. Okay, kat mana kedai anda? Kat situlah pelanggan. But once anda ada laman web perniagaan online, anda boleh target satu Malaysia. Okay, katalah perniagaan anda, laman web anda in English, automatic anda boleh target satu dunia. Lagilah besar market anda, lagilah besar pasaran anda, dan saya akan tunjuk anda caranya dan juga bagaimana kami dapat membantu anda. Nak kan? Now, ada sesuatu yang terjadi. And satu dunia tahu tentang keadaan ini. Kita pun sedia maklum tentang keadaan ini, wabak COVID-19. Okay? Now, here's the thing tau. COVID-19 memanglah rata-rata kita kata ia satu yang negatif. Ia satu yang yang memudaratkan ramai. Ada yang meninggal, ada yang sakit-sakit, impact COVID-19 kan, ada yang hilang kerja, perniagaan-perniagaan banyak yang terpaksa tutup kedai, especially perniagaan yang ada kedai ni. Terpaksa tutup kedai. Perniagaan online lain cerita dia. Perniagaan online berganda 10 kali ganda
sejak beberapa tahun lepas, sejak COVID-19. Right? Perniagaan online. Apa jadi ketika COVID-19 ni kan, adalah apa yang saya sebut sebagai blessing in disguise ataupun kan rahmat tersembunyi. Okay? Rahmat tersembunyi maksud dia, yes, ada benda-benda negatif. Okay? Ada banyak yang negatif oleh kerana COVID ni. Tapi kan sebaliknya kan ada juga yang positif. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang nak mulakan perniagaan online. Sebab apa? Sejak COVID-19, ramai yang mula sedar, aware untuk melakukan transaksi secara online. Okay? Contoh, GrabFood lah, Foodpanda lah. Okay? Itu baru apa yang kita makan. Memang meningkat dia punya permintaan dia. And not just industri makanan, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Apa saja industri, orang dah mula aware untuk buat transaksi online. Pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa sejak COVID-19, peningkatan permintaan untuk perniagaan online, jual beli online telah meningkat 10 kali ganda dalam waktu yang sangat-sangat singkat sehingga hari ini. Dan itu yang bestnya yang kita boleh leverage, iaitu kan this is the best time untuk mulakan perniagaan online. And of course anda kata, some of us akan kata alamak dah terlewat dan sebagainya. Tak terlewat. This is the best time untuk anda fikirkan untuk mulakan perniagaan. So insyaAllah anda at the right place untuk bersama saya kan dalam webinar kita hari ini. Right. Tapi of course soalan dia balik kepada nak jual apa, nak mulakan perniagaan apa, kan? Kita dah excited dah dengan peluang yang ada dalam perniagaan online yang meningkat 10 kali ganda. Okay, nak jual apa? Macam ni. Biasanya, okay, mereka yang tanya soalan nak jual apa, mereka ni kan overthink. Selalunya lah, nak kata semua tidak. Tapi kan ramai antara kita overthink. Kita fikir banyak sangat. Okay, nah apa maksud dia kita fikir banyak sangat? Seringkali kita nak mulakan perniagaan. Kita ada niat nak mulakan perniagaan. Tapi kan langkah 1, 2 dan 3 kita tak buat lagi. Tapi kan kita dah overthink, kita dah fikirkan langkah 7, 8, 9, 10. Faham tak maksud saya? Okay? Langkah awal, langkah A, B, C, kita tak mula pun lagi. Kita tak try pun lagi. Kita dah risaukan langkah X, Y, Z. Kita overthink benda-benda yang jauh lagi. Okay? Nah, untuk menjelaskan ni kan, that's why saya tunjuk anda gambar ni. Gambar jalan raya waktu malam. Nah, apa maksud dia dengan jalan raya waktu malam? I'm sure anda pernah naik kereta waktu malam macam ni kan? Bila kita naik kereta waktu malam, kita akan pasang apa dia punya headlights, lampu yang kat depan tu kan. Lampu kereta yang kat depan tu, dia akan menyalakan, menyinarkan dalam 50 meter di hadapan ada. Ataupun 100 meter di hadapan, lampu tu lah. Bukannya kita nampak jauh kan? Kita tak nampak pun lagi 1 kilometer kita tak nampak. In fact 500 meter pun kita tak nampak. 2 kilometer, 5 kilometer lagi lah kita tak nampak. Waktu malam bila kita pandu kereta, lampu tu kita nampak 50 meter di hadapan, 100 meter di hadapan. Betul kan? Apa jadi? Okay? Adakah sebab kita tak nampak 500 meter ataupun 1 kilometer di hadapan kan kita tak nampak? Kita nampak sikit je. Kita nampak 50 meter je. Kita akan berhentikan kereta, mengajuk. Berhenti kereta kat tepi, kita kata, tak nampak lah, kita jangan jalan lah. Kita jangan gerak je. Okay, sebab lampu ni kita nampak sikit je, nampak 50-100 meter je. Okay, kita berhenti kat tepi jalan. Takkan? Kita akan terus pandu. Setuju tak? Kita akan terus bawa kereta kita, walaupun kita nampak 50 meter di hadapan. Walaupun kita nampak 100 meter di hadapan, bila kita pandu, kita akan nampak lagi. Kita akan nampak lagi, nampak lagi, nampak lagi. Sampailah 500 meter. Sampailah 1 kilometer kita bawa, kita akan nampak. Betul tak? Okay. Yang jauh-jauh kita tak nampak. Tapi yang kita nampak adalah yang dekat ni. Yang 50-100 meter. Kita terus pandu dan kita akan nampak seterusnya perjalanan kita. Faham tak konsep ni? Okay. Samalah dengan perniagaan. Dalam perniagaan, memanglah kita tak nampak langkah-langkah yang akan datang. Sebab apa kan? Kita tak mula lagi langkah pertama. Bila anda lakukan langkah pertama dalam perniagaan, that's where langkah kedua anda akan nampak lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Anda tak perlu overthink. Bila anda buat langkah kedua, baru anda nampak langkah ketiga, lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Kalau anda langkah 1 tak buat, langkah 2 tak buat, langkah 3 tak buat dan anda risaukan langkah 8, 9, 10, faham dah kan? Memanglah anda tak akan nampak and anda takkan jalan, anda takkan bergerak. That's why resmi dia. Contohnya adalah seperti bawa kereta waktu malam. Apa yang kita nampak kat dekat ni, yang sikit tu,
Itu yang kita akan mula dulu. Setuju tak? Okay? And then, bila kita nampak, kita akan dapat lagi, nampak lagi. Then kita go through. Okay? Jangan overthink. Selagi anda overthink, dan kat situlah kita akan berhenti ambil langkah pertama. Boleh? Dan apakah langkah pertama? Okay? Now let me tell you. Untuk mulakan perniagaan, okay? Langkah pertama adalah mulakan perniagaan mengikut minat anda. Ini yang paling penting. Minat anda yang paling penting. Bunyi dia basic, bunyi dia asas. Tapi trust me, anda kena buat bisnes yang anda suka, yang anda minat. Okay? Now, sebagai seorang introvert, saya ni banyak membaca buku macam tadi lah, buku Think and Grow Rich kan. Saya suka baca buku biografi orang-orang yang berjaya dan saya rekomenkan anda pun buat macam tu. Okay? Baca biografi orang-orang yang berjaya dan anda dapat lihat apakah strategi, teknik, cara mereka mencapai kejayaan. Apa yang mereka lakukan. Okay? Dan kalau saya baca, boleh dikatakan semua buku-buku biografi orang yang berjaya, usahawan yang berjaya, mereka mempunyai satu pesanan yang sama. Sama je message dia. Message mereka, kalau nak lakukan sesuatu, nak mulakan perniagaan mengikut apa yang kita minat, apa yang kita suka, apa yang kita passion. Nah, I'm sure anda pernah dengar nasihat ini, betul tak? Okay? Tapi kadang-kadang, okay, ada antara kita tak ambil endah tentang nasihat ni. Kita buat kerana nak duit. Okay, kita buat kerana boleh jadi kaya lah. Kita tengok orang tu dekat Instagram bawa kereta hebat, bawa kereta mewah, and then duit berkepuk-kepuk. Kita pun nak buat bisnes tu lah. Tapi kita tak minat dengan bisnes tu. Akan jadi masalah. Kenapa kena buat bisnes perniagaan yang mengikut minat anda? Ini jawapan dia. Kucing. Okay. Kenapa pula dengan kucing ni? Kucing ni kan kenapa dia give up? Okay. Dia macam ni. Dalam perniagaan, tahun pertama, waktu awal, peringkat awal, akan ada banyak challenges, akan ada banyak masalah, akan ada banyak cabaran tahun pertama. Kalau anda buat bisnes perniagaan yang anda tak minat, bila ada nampak je cabaran, ada nampak je susah, anda akan give up. Anda akan putus asa. Lebih 90% perniagaan gagal pada tahun pertama. Sebab apa? Sebab majority give up terlalu awal. Mereka putus asa terlalu awal. Contoh dia macam ni tau. Contoh dia. Katalah saya. Okay? Saya tak minat dengan bidang kesihatan. Okay, contoh. Saya tak minat dengan bidang kesihatan. Lepas tu ada kawan saya. Dan kawan saya tu kan, dia buat bisnes kesihatan. And dia kata, jomlah program dia ni. Dan saya pun tak minat dengan kesihatan. Saya kata, bestnya boleh buat duit. Dia kata, senang je buat bisnes ni. Senang boleh buat duit. Sebab nakkan duit, nakkan kemewahan, saya buat juga. Okay, join. Tapi kan, bila kita tak minat, okay, kita cuba jual. Katalah bulan pertama saya tak dapat orang. Saya tak dapat orang beli produk ni. Bulan kedua, saya cuba. Dapatlah seorang. Bulan ketiga, saya cuba. Tak dapat orang. Bulan keempat, cuba. Dapat 2 orang. Maksudnya tak ramai lah. Okay? Dalam masa 2-3 bulan, susahnya untuk dapatkan orang beli produk kesihatan saya ni. Right? Memang tak baik modal. Nak jual dalam masa 2-3 bulan, dapatlah jual dalam 2-3 botol je. And then saya akan give up. Saya akan kata apa kan? Bisnes tu tipu je lah. Tipulah, scam duit kita je. Okay? Sebab apa? Susahnya nak jual produk ni. Betul tak? Silap dia kat mana tau? Silapnya kita buat bisnes yang kita tak minat. Okay? Bila kita buat bisnes yang kita tak minat, usaha kita macam-macam tu je. Meh je. Okay? Kita bila jumpa challenges, jumpa cabaran, orang tak beli produk kita akan cepat je putus asa dan buat alasan. Okay? Dan ini sering terjadi. So, jadi sama juga konsep dalam perniagaan. Bila anda buat apa yang anda minat, bila anda buat apa yang anda suka, okay, anda akan lambat putus asa. Alright? And cerita dia macam ni. Pengalaman saya, perniagaan saya yang pertama, saya gagal. Dalam setahun, saya dapat 3 pelanggan sahaja. Perniagaan saya pertama adalah perniagaan design. Okay, reka cipta. Sebab apa kan? Saya belajar dekat universiti dalam bidang design. Saya ni pandai guna Photoshop lah. Okay, so perniagaan saya yang pertama, okay, gagal. Setahun saya dapat 3 pelanggan sahaja. Okay, kenapa gagal? Of course, saya tak tahu. Saya tak pandai menjual. Okay, saya tak tahu menggunakan internet. Okay, but sebab saya minat dengan design, saya tak putus asa. Saya teruskan juga. Okay, saya konsep macam ni lah. Konsep macam, tak apa, buat je. Okay, kalau tak dapat untung pun tak apa. Nampak tak? Okay, bila kita minat, kita akan buat because of that passion. Setuju tak? Okay,
So jadikan anda pun kena fikir along those lines, buat apa yang anda minat. Ia akan membantu anda akan lambat putus asa. Okey? Dan yang kedua, ini pun penting juga. Okey? Bila anda buat benda anda minat, anda akan belajar lebih banyak lagi. Betul tak? Okey? Anda akan belajar dalam bidang tu lagi banyak lagi. Contoh, katalah anda minat memasak. Anda akan belajar lebih banyak lagi dalam bidang memasak. Katalah anda minat pergi ke gym. Anda akan belajar lebih banyak mengenai gym, menggunakan alat, workout dan sebagainya. Katalah anda minat dalam bidang fashion. Anda akan lagi belajar dalam bidang fashion. Setuju? Katalah anda minat dengan cucuk tanam, gardening. Anda akan masuk YouTube, anda akan masuk social media, anda akan follow Facebook group ke Facebook page ke yang kena mengena dengan gardening. Betul tak? Kita akan lagi banyak consume apa yang kita minat. Setuju? Okay? Apa yang kita minat, kita akan dapat lebih banyak ilmu. Sebab kita belajar. Okay? Kita nak explore. Right? Kita akan fikirkan bidang tu lebih banyak lagi. Kita akan tahu lebih banyak lagi dalam bidang apa yang kita minat. Sebab apa? Kita ingin belajar banyak lagi. Dan ini adalah advantage kepada anda sebagai usahawan online. Sebab di internet, lagi banyak ilmu anda ada tentang sesuatu bidang tersebut. Sebab kalau kita minat, kita akan belajar. Kalau kita tak minat, kita tak akan belajar. Betul tak? Okay? Bila banyak ilmu dalam bidang tersebut, kita boleh hasilkan content. Dan Bill Gates kata, content is king. Content adalah raja. Maksudnya kan, walaupun apa yang Bill Gates kata ni kan sejak tahun 1996 lagi, maksudnya adalah di internet untuk berjaya, anda kena kongsikan konten. Okay? Konten maksudnya informasi lah. Informasi mengenai bidang anda, perniagaan anda. Okay? Macam mana anda nak kongsikan konten kalau anda tak ada ilmu? Okay? Macam mana anda nak dapatkan ilmu kalau anda tak minat dalam bidang tersebut? Right? Bayangkan macam ni. Again, sekali lagi. Katalah saya tak minat dengan produk kesihatan. And then, saya jual produk kesihatan. And then, adalah pesaing saya. Okay? Dia pun jual produk kesihatan yang sama juga. Tapi dia ni abang sadar. Dia ni pergi ke gym. Dia ni makanan-makanan sehat-sehat belaka. Dia ni selalu dalami ilmu kesihatan. Saya tak minat. Saya nak suruh orang beli je. Nak buat duit. Belilah produk kesihatan ni. Support lah saya. Belilah. Tapi kawan saya tu, pesaing saya tu, dia memang dalam bidang kesihatan, suka kesihatan, selalu pergi gym, badan pun sadar, makan makanan sihat, ada banyak information mengenai kesihatan, tahu semua macam-macam jenis exercise, dia punya Instagram, dia punya TikTok, dia punya Facebook, duk cerita pasal kesihatan je. Anda rasakan siapa akan berjaya? Adakah saya yang tak ada ilmu tentang kesihatan ataupun dia yang buat konten tentang kesihatan? Confirm, dia lagi berjaya. Dia akan lagi mudah mendapat pelanggan. Setuju tak? Okay? So that's why it's important, asas dia untuk anda mulakan sesuatu usaha perniagaan. Buat perniagaan yang mengikut minat anda. Sebab content is raja. Content is king. Right? Now, of course ada soalan ni. Soalan yang sering saya dengar bila saya kata kena buat apa yang minat. Kena buat apa yang minat. Okay? Soalan dia adalah, what if kita tak tahu apa kita minat? Macam mana tu? Kalau kita tak tahu minat kita dalam bidang apa? Okay? Inilah jawapan dia untuk anda yang mempunyai soalan ini. Kalau anda tak tahu apa anda minat, anda kena anggap macam masakan. Macam makanan. Apa maksud dia kat sini? Sesuatu makanan tu, kalau anda tak pernah cuba, anda tak pernah try, macam mana anda tahu anda suka ke tidak? Okay, katalah macam ni. Saya ajak anda, saya kata, jom kita makan kat makanan Arab tu, restoran Arab tu. And then anda kata, masakan Arab ni tak sedap lah, tak naklah makan. Padahal kita baru je try 1-2 masakan Arab. And then terus kita generalize kan, kita kata semua masakan Arab tak sedap. Okay? Mana dah tahu? Mungkin ada yang tak sedap. Tapi mungkin ada yang sedap masakan Arab ni. Betul tak? Okay? Nasi mandi tu sedap. Kunafah tu sedap. Of course, ada yang tak sedap juga. Okay. But then, konsep dia adalah, macam mana kalau saya bagi anda satu lauk Arab ni. Okay? And then anda kata, tak sukalah masakan Arab. Sedangkan anda tak pernah try pun. Samalah dengan minat. Okay? Kalau anda tak pernah cuba sesuatu, macam mana anda tak tahu anda minat dalam tu? So, jawapan dia adalah, untuk mencari minat anda kena cuba lagi macam-macam. Find a new hobby. Kan? Contoh, manalah tahu find a new hobby, cycling ke? Tak anda minat dengan cycling. Okay? Fishing ke, memancing, tak anda akan minat dengan memancing. Betul tak? Hiking ke, tak anda akan minat dengan hiking. Okay? Belajar bahasa baru, tak anda akan minat dengan belajar bahasa baru. Okay?
hafal Al-Quran. Tak anda akan minat dengan hafal Al-Quran. Semua tu mungkin sebab kita tak lakukan. Kita tak buat. Selagi kita tak buat, kita tak cuba, kat situlah kita kata tak tahu minat apa. Then anda kena cuba lagi. Cari lagi apa yang mungkin anda akan minat. Okay? So, try more. InsyaAllah anda akan jumpa apa yang anda minat. Okay? Sebab selalunya kan minat kita dah tahu dah. Betul tak? Kita tak terfikir macam mana nak jadikan minat tu sebagai satu perniagaan. Okay? Then insyaAllah saya boleh bantu anda langkah kedua. Nak jual apa? Poin nombor 1, minat kena ada dulu. Okay? Poin yang kedua, baru kita nak tanya soalan ni. Nak jual apa? Okay? Dan nak jual apa ni, ada pelbagai business model. Okay? Maksud business model adalah macam ni, sekadar contoh. Okay? Direct selling pun ada. Perniagaan stokis agent pun ada. Affiliate ada. Dropship ada. Borong pun ada. Kita borong and then kita jual semula. Kan? Ataupun buat perkhidmatan, buat services. Okay? Ini just a few business model. Bukan semua. Contoh franchise pun ada. Kan? Ada macam-macam lagi jenis business model. Ini sekadar contoh saja. Just nak tunjukkan kepada anda poin-poin saya yang seterusnya. Okay. Nah, oleh kerana ada banyak sangat business model, memanglah untuk sesi kali ini tak sempat saya nak cover everything. Tapi kan saya just nak tekankan borong dan jual. Artinya kan, kaedah kita borong barang, okay, beli barang pada harga yang rendah, borong, okay, dan jual semula pada harga yang tinggi. Okay. And in fact, sebenarnya kan sama je. MLM pun macam tu juga. Kita dapat daripada harga rendah, kita jual. Direct selling pun sama juga. Kita dapat daripada HQ, harga rendah, kemudian kita jual semula. Stokis agent pun sama juga. Kita dapat barangan daripada stokis pada harga rendah, kita jual semula. Okay. Sama je. Okay. Tapi kan, konsep yang saya suka adalah borong dan jual. Dapatkan daripada pemborong. Dapatkan daripada pengeluar atau pengedar dan jual semula pada harga markup yang lebih tinggi. So, saya akan sharekan dengan anda cara ini. Dan yang kedua, saya akan sharekan juga dengan anda bahawa selain daripada produk, anda boleh dapat pada harga rendah dan jual pada harga tinggi, perkhidmatan pun boleh, services. Macam saya lah, design. Nanti ada cerita dia. Okay, saya nak kongsikan dengan anda perkhidmatan. Right? So, jom kita start dengan soalan ni dulu. Tujuan saya nak sharekan ini untuk anda bukakan minda anda tentang idea perniagaan ni kan ada kat mana-mana sahaja. Okay? Bukannya idea ni limited. Okay? Mak Saleh katakan idea ni kan abundance. Ada banyak kat luar sana. Itulah tujuan saya nak tunjukkan anda beberapa contoh ini. Okay? Nak mulakan perniagaan apa? Ini soalan utama. Nah, saya ada seorang kawan ni. Okay? Dan dia nak mulakan perniagaan. Tapi kan pada mulanya dia tak tahu nak mulakan perniagaan. Dan saya bagi tahu dia bahawa sebenarnya peluang perniagaan ni ada banyak. Okay? Business model macam-macam ada. Nak jual produk kesihatan anytime boleh. Nak jual produk kecantikan anytime boleh. Direct selling ada, stokis ada, MLM ada, dropship ada, nak beli borong ada, nak jual balik ada, nak jadi founder pun boleh juga kalau kita ada modal. Itu another business model, kan? Tapi tak sempatlah saya nak cerita dengan anda macam mana nak jadi founder dan sebagainya. But konsep dia tak sama. Kita ada barang pada harga rendah, dapatkan barang pada harga rendah, jual pada harga yang lebih tinggi. Nah, apa kawan saya ni buat? Okay, dia pergilah ke pasar raya, dia pergi shopping lah, shopping groceries dan sebagainya kan. And then kan dia ternampak beberapa produk. Okay, contohnya produk-produk di depan anda ni. Oleh kerana idea ni banyak sebenarnya, idea ni abundance, boleh tak macam ni? Boleh tak kita dapatkan barangan-barangan pada harga yang murah? Ni kawan saya buat. And then, dia dapatkan satu lagi barang. Apa tu barang? Bakul. Bakul je. Basket. Okay? Dan apa yang dia lakukan adalah, dia letak barangan-barangan ni dalam bakul. Jadi macam tu. Apakah konsep perniagaan dia? Gift basket. Okay? Jadi gift basket. Now, anda nampak botol warna hijau tu bukan arak. Okey, sekarang ni sparkling juice pun dalam botol warna hijau macam arak tu. Tapi bukan arak. Okey, janganlah yang buruk pula kata takkan nak jual arak. Bukan arak, sparkling juice. Kan, tengoklah kat kedai. Botol dia macam arak juga kan. Tapi tak apa, itu beside the point. Tapi kan, when you put it together macam ni, jadi macam apa? Jadi macam hamper. Betul tak? Ataupun kita panggil gift basket. Dan itu perniagaan dia. Okey, dihasilkan gift basket untuk orang beli, orang hantar sebagai hadiah dan sebagainya. Okay? Now, macam ni. Bayangkan macam ni lah. Bayangkan, katalah anda minat dengan industri baby. Okay? Anda minat dengan industri baby. Perniagaan apa anda nak buat? Okay? Ni sekadar contoh ya. Sekadar contoh.
daripada satu idea ni dah boleh berkembang kepada idea yang lain. Contohnya anda dapatkan bakul, basket, and then letak barangan baby boy dalam satu basket. Okay, anda dapatkan satu lagi basket, letakkan barangan baby girl dalam basket yang kedua. Now, perniagaan anda apa? Perniagaan anda adalah baby gift punya set. Untuk baby boy ada, untuk baby girl ada. So anda dapatkan satu laman web, okay? Maybe babygift.com, babygift.com.my. Right? So orang yang dapat baby, okay, dan kawan dia nak bagi hadiah, tak ada idea, susah nak bagi dan sebagainya, boleh buat apa? Boleh pergi ke laman web anda, pergi ke Facebook anda, babygiftset.com.my, order dan anda boleh arrangekan delivery. Barangan baby boy dihantar kepada kawan dia yang baru dapat baby, ataupun barangan baby girl dihantar kepada kawan dia yang baru dapat baby girl. Nampak tak? Okay. Idea ni macam-macam. Idea ni banyak. Okay. For example, right? Now, bukan saya nak suruh anda buat baby gift. Bukan saya nak suruh anda buat hamper barangan-barangan makanan macam tadi. Saya nak anda nampak bahawa idea ni banyak. Okay. Abundance, right? Contoh, katalah anda ni coffee lover. Anda suka coffee. Okay. Konsep yang sama juga. Anda boleh beli barangan-barangan coffee. Okay. Coffee beans dan sebagainya. Letakkan dalam bakul ni. Come up dengan satu perniagaan coffeelovers.com.my. coffeelovers.com. Something like that. Okay. Apakah Coffee Lovers punya laman web? Iaitu platform di mana a give idea kepada coffee lovers. Orang yang sukakan coffee. Ya kan? So jadi katalah ada seorang tu kawan dia ada birthday and then kawan dia ni kan suka coffee. Dia tengah tak ada idea. Masuk ke laman web anda. Order Coffee Lovers punya basket. Okay. Dan anda arrangekan delivery kepada birthday boy ataupun birthday girl tersebut. Dah dapat satu business idea. Okay. Again, like I said, bukan saya nak anda buat coffee gift ke, gift basket ke, untuk baby ke, atau untuk makanan ke, tidak. Just nak tunjuk anda betapa mudahnya untuk kita mencari idea perniagaan. Sebab idea perniagaan ni ada di mana-mana. Untuk kita take action sahaja. Okay. Boleh tak contoh? Right. Satu lagi contoh. Ni sekadar contoh. Okay. Nampak kucing ni dah keluar balik. Kucing give up ni dah keluar balik. Okay. Now, katalah contoh. Kita minat dengan kucing. Okay. Kita minat dengan kucing. And macam saya minat dengan kucing. Saya ada 4 ekor kucing kat rumah ni. Dan bila kita ada kucing kat rumah, kita kena ada pasir kucing. Betul tak? Okay. Kita kena ada cat litter. Macam ni. Right? Untuk cat ni, kucing ni buat bisnes dia. Kita pun nak buat bisnes, dia pun kena buat bisnes dia juga. Kan? So, ada masalah bagi kita yang ada kucing dalam rumah, memang kita kena ada banyak cat litter. Setiap minggu kena beli baru. Okey. Setiap seminggu 2 kita kena pergi kedai beli cat litter untuk pasal kucing kita. Lagi banyak kucing, lagi banyaklah kena guna. Betul tak? Alright. Now, mungkin itu boleh menjadi satu idea perniagaan. Boleh tak kita cari di mana kan? Di pemborong kat Nilai ada, dekat JM Kelang, dekat Kenanga. Okey, just Google je. Ada tak pemborong ataupun pengedar ataupun pengeluar, okay, manufacturer, Google je, mesti ada cat litter ataupun pasir kucing. Okay, di mana mereka memang jual pada harga borong, harga rendah. Anda boleh dapatkannya pada harga rendah dan anda jual semula. Jual semula kat mana? Jual semula di internet. Okay, contoh pasirkucing.com, sekadar contoh. Right? Boleh tak? Boleh. Jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Tapi now, anda dah ada bisnes. Nah, anda kata, anda tak glamour lah buat bisnes pasir kucing. Nak glamour, nak jual produk kesihatan. Nak jual produk kecantikan. Macam Dato' Ali Shukri. Macam Dato' Vida. Barulah glamour. Okay? Anda nak buat bisnes ke, anda nak glamour. Okay? Boleh je nak glamour. Dan anda jual produk kesihatan. Anda jual produk kecantikan. Memang glamour. Jual produk, fashion muslimah. Glamour tu glamour lah. Tapi certain industries, okay, seperti mana yang saya sebutkan tadi, persaingan dah ramai. Setuju tak? Persaingan ramai. Nah, bukan saya nak kata tak boleh berjaya. Boleh berjaya. Ada orang berjaya. Tapi kalau anda mulakan perniagaan, ini nasihat saya, kalau anda mulakan perniagaan dalam bidang, dalam industri yang ramai pesaing, contoh produk kesihatan, sekadar contoh. Okay? Anda kena bersaing dengan lebih ramai pesaing, jalan anda semakin susah. Boleh berjaya, tapi usaha anda kena berlipat kali ganda. Lebih banyak lagi daripada pesaing-pesaing yang lain. Okay? Tapi kalau anda mulakan perniagaan yang kurang pesaing, contoh cat litter, bukan tak ada pesaing. Ada, tapi kurang. Tak glamour. Jalan anda semakin mudah. Ramai tak pemilik kucing kat Malaysia? Ramai. Berjuta-juta. Okay?
So kat situ ada pasaran anda dah. Ada market anda dah. Nampak tak point saya? Okay. Again, point saya bukan nak anda jual cat litter. Point saya adalah untuk anda fikir, idea ni banyak, idea ni abundance. Bukan apa yang mainstream yang kita sering nampak je kat luar sana. Tetapi kan kadang-kadang masalah yang kita hadapi, apa yang ada kat keliling kita, kan? Apa yang kita minat boleh menjadi idea perniagaan kita. Okay? Dapatlah perniagaan cat litter. Again, tak semestinya anda beli jenama ni. Ini sekadar contoh, sekadar gambar saja untuk anda. Okay? So jadi, it's just an idea. Untuk anda develop lebih banyak lagi idea, anda dapat lihat bahawa idea ni abundance. Idea ni ada banyak. Bukan scarce, bukan limited. Okay? And idea ni adalah rezeki. Tapi saya ada satu soalan untuk anda. Apa jadi kalau kita ada idea, okay? Tapi kan kita tak buat idea tu. Apa jadi? Okay? Dalam masa 3 bulan, apa jadi? Dalam masa 3 bulan, betul tak? Orang lain buat idea tersebut. Kita nampak, kenapa orang lain buat idea ni? Setuju? Okay? Kita kata, orang tu curi idea kita. Kan? Tidak. Idea adalah rezeki. Kalau anda tak buat, orang lain akan buat. Okay? Sebab bila anda dapat idea, orang lain pun kadang-kadang dapat idea juga. Waktu yang sama. Sebab rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda tak take action, dalam masa 3 bulan, orang lain yang dapat idea tu akan take action. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita lah yang rugi. Sebab kita tak take action. Kita overthink sangat-sangat. Kita tak nak mulakan langkah pertama, iaitu start your idea. Okay? So tak kira lah ada nak jual apa pun. Okay? Contoh macam kawan kita ni kan, dia nak jual gift basket, barangan-barangan makanan, ataupun dia nak jual cat litter, okay, pasir kucing. What's the next step? Okay? Next step adalah contoh, bukalah Facebook, bakul gift. Okay? Bukalah Facebook juga, pasir kucing. Dah ada perniagaan. Nampak tak? Okay? It's not that difficult. Kalau anda take it step at a time. Okay? Anda akan boleh dapatkan perniagaan dan continue step yang seterusnya. Right? Sebaiknya, of course, mulakan perniagaan yang permintaan tinggi. Okay? Permintaan tinggi. Dan nak tahu tak macam mana nak cari idea perniagaan yang permintaan tinggi? Ini cerita dia. Okay? Now, perniagaan saya. Pada awal-awal dulu, seperti mana yang saya sebutkan kepada anda, graphic design. Saya buat logo. Okay? Saya design logo. Saya pandai guna Photoshop dan saya buat logo. Okay? Illustrator dan saya buat logo. Okay? Ada satu hari ni, ini tahun 2004, cerita lama, 2004-2005, ada satu hari ni kan, saya dapat satu pesanan. Dari siapa? Dari Azizi Ali. Okay? Nah, take note, masa ni orang tak kenal lagi saya. Saya tak pernah menulis buku lagi tentang perniagaan internet. Okay? Saya tak pernah buat buku lagi dan saya tengah buat business online, logo design, freelance logo designer. Okay? Masa ni saya kat UK, saya kat luar negara. Saya dapat pesanan daripada Azizi Ali. And of course, saya kenal lah Azizi Ali sebab kan saya minat baca buku. Bagi anda yang tak kenal siapa Azizi Ali, dia adalah penulis buku-buku kewangan dan saya ada buku-buku dia. Okay? Dan saya seronok sangat dapat order daripada Azizi Ali. Dia tak kenal saya. Okay? Dia terjumpa saya di internet. And dia minta saya buatkan logo untuk perniagaan dia. Okay? Saya pun buatlah. Okay. Nah, bila kita buat logo perkhidmatan, salah satu perniagaan anda boleh lakukan adalah perkhidmatan berdasarkan kebolehan anda, berdasarkan skill anda. Kalau anda ada skill ahli bahasa, itu boleh jadi perniagaan. Kalau anda ada skill mengajar Al-Quran, itu boleh jadi idea perkhidmatan. Okay. Kalau anda ada skill untuk buat landscaping, gardening, kan? Itu pun perkhidmatan. Anda ada skill main gitar, ajar orang main gitar. Itu adalah perkhidmatan. Okay, so perkhidmatan ni kan services berdasarkan skill anda, kebolehan anda. So jadi kan kebolehan saya adalah design. Okay, so satu hari tu saya dapat pesanan daripada Aziz Ali. Dia tak kenal saya. Okay, and saya pun hasilkanlah logo untuk dia. Dan bila kita buat logo ni, dia ada beberapa round lah perkhidmatan. Bukannya sekali buat terus suka, betul tak? Okay, mungkin mula-mula dia minta saya tukar warna, tukar size font, tukar design, tukar gambar. So adalah 3-4 kali saya email dia. Nah, saya email dia in English. Okay. Dia tak tahu saya ni orang Malaysia masa tu. Right? Now, habis je at the end of the transaction, dia suka dengan logo dia. Dia puas hati sangat-sangat. Okay. Baru saya hantar email bahasa Melayu. Cerita benar ni. Kisah benar. Okay. Saya kata, Assalamualaikum Abang Azizi. Nama saya Irfan Khairi. Saya orang Malaysia. Okay. Dan menjalankan perniagaan online. Dan saya ceritalah, saya suka sangat buku dia kan. Dan dia antara inspiration saya untuk jadi seorang jutawan. Masa tu saya dah make my million dah. Okay. Daripada perniagaan online saya, graphic design. Dia terkejut sangat-sangat. Okay. Dan dia terkejut ada orang Malaysia yang berjaya di internet menjadi jutawan, okay, melalui online business. Dan dia kata kat saya, Pekan, okay,
bila balik Malaysia, masa tu saya kat UK, balik Malaysia, jumpa dia. Dia ada satu idea. Fair enough, tahun 2005 macam tu, saya balik Malaysia, saya pulang ke Malaysia daripada UK. Okay, nak menetap di Malaysia lah dah. Okay, I was staying kat UK about 6-7 tahun macam tu. Saya balik ke Malaysia and saya jumpa lah Aziz Ali. And then dia seronok lah, saya pun seronok, dia pun seronok. Kita dapat berjumpa, okay, bersemuka. Kalau tak, main email je. Dan dia bagi tahu saya idea dia. Idea dia adalah untuk saya menulis buku, ajar orang Malaysia tentang perniagaan internet. Itu idea dia. Okay. Pada mulanya kan saya banyak alasan. Saya kata takut orang tak beli. Nanti orang kecam saya. Nanti orang kata saya ni scammer. Sebab ini tahun 2005-2006 ni. Awal-awal dulu. Okay. Masa tu kan orang kata internet ni scam. Internet business ni scam. Okay. And then saya ada banyak alasan. Biasalah bila kita nak mula kan banyak alasan. Kita overthink. Kan? So banyaklah alasan saya bagi Aziz Ali. Saya kata nanti orang tak nak beli macam mana. Okay. Aziz Ali kata macam ni. Nak tahu tak satu cara cari permintaan? Dia kata kat saya, pergi ke kedai buku. Okay? Pergi ke kedai buku and then tengok bestseller list. Dekat kedai-kedai buku ada banyak bestseller list kan? Okay? Dekat dinding tu dia tulis buku apa yang laris. Okay? And dekat situ dia kata, Irfan, you akan dapat idea. So jadi kan, saya pergilah ke beberapa kedai buku. Kinokuniya, Borders, Popular, MPH kan. Dan saya tengok bestseller list. Dan saya dapat idea. Saya nampak apa yang Aziz Ali bagi tahu saya. Top 10 ada banyak buku-buku buat duit. Okay? Buat duit daripada SMS, buat duit menggunakan phone, buat duit daripada hartanah, buat duit menggunakan dari emas, buat duit daripada saham. Ada banyak buku yang buat duit ni. Masa tu. Tahun 2005 macam tu. Okay? And then saya nampak apa idea Aziz Ali. Bila anda nampak permintaan, anda follow. That's why saya mula menulis buku Rahsia Jutaan Internet Terbongkar pada tahun 2005-2006. Aziz Ali terbitkan buku saya. That was my first book. Okay. And memang betul pun. Dalam masa beberapa bulan, buku tu terjual dengan larisnya. Sebab apa? Saya tengok permintaan di bestseller list. Okay. Dan inilah teknik yang saya nak tunjukkan kepada anda. Amazon.com, iaitu shopping online yang paling besar kat dunia ni kan, dia ada bestseller list. Okay. Di mana dekat www.amazon.com/bestseller/ZGBS. Anda boleh buat screenshot sekarang. Okay. Anda boleh pergi ke situ, seperti mana yang saya akan pergi ke situ. Sementara anda buat screenshot. Alright. Bila anda masuk ke Amazon.com punya bestseller list, anda akan dapat senarai barangan top 100 barangan bestseller di Amazon. Seperti mana di skrin anda sekarang ni. Okay. Top 100. Yang bestnya, ia adalah mengikut kategori belah kiri ni. Okay. So, bergantung pada apa minat anda. Okay. Anda klik belah kiri ni. Contohnya, katalah minat anda dalam bidang otomotif. Okay. Saya klik pada otomotif belah kiri ni. Right. Okay. Dan, kejap. Mana otomotif? Okay, ni. Klik. Dan anda akan dapat top 100 barangan apa dalam bidang otomotif yang laris. Okay. Anda tengoklah. Carilah idea. Okay. And apa maksud saya cari idea adalah bukan exactly anda kena jual jenama ni dan sebagainya. Idea. Contoh. Katalah anda minat dengan produk ni. Anda minat otomotif. So, jadikan mana nak dapat ni? Ya kat jalan pasar. Dekat jalan pasar ada banyak pemborong-pemborong produk-produk gadget yang macam ni. Produk-produk elektronik macam ni. Okay? Anda turun lagi. Cari. Okay? Jalan pasar, kenanga, Google je lah. Anda akan jumpa. Okay? Cuba jalan lagi. Katalah anda terminat dengan produk macam ni lah. Katakan. Okay? Boleh tak dapatkan produk macam ni? Okay? Daripada pemborong, daripada pengeluar, daripada pengedar. Right? To get idea sebab polish kereta macam ni. Okay, plastik, ni bukan polish, plastik restorer macam ni. Okay, dia bagi apa, lagi berkilat kita punya leather, lagi berkilat kita punya plastik-plastik dalam kereta tu kan. Okay, rubber-rubber dalam kereta tu. Okay, ramai orang cari. Sebab ianya bestseller. Cari idea kat sini. Okay, dan anda boleh cari kat mana tahu? Tempatan ataupun luar negara. Right, Google je. Okay, for example, saya bagi contoh. Katalah, ini macam menarik je. Nombor 6 ni. Okay. Cleaning gel untuk kereta. Harga $7 dia jual.
Okey, katalah senang kira RM7 lah. Okey, saya sebut je lah. Okey, pada kali dengan 4 lah. Tapi malah nak kali dengan 4, kita tengoklah $7. Okey. Ini cleaning gel. Katalah kita nak buat perniagaan ni. Mana nak dapat? Okey. Anda boleh cari kat tempat-tempat yang saya sebutkan tadi tu. Okey. Local pun ada. International pun ada. Kalau international, saya cari kat mana tau? Di Alibaba.com. Okey. Saya nak buka Alibaba.com dengan anda. Okey. Dan bagi anda yang tak biasa dengan Alibaba, Alibaba ni apa kan? Adalah pemborong online. Okey. Dia adalah marketplace dan dia senaraikan pemborong-pemborong daripada serata dunia. Daripada Malaysia pun ada, China pun ada, Indonesia pun ada, banyaklah serata dunia. So kalau anda nak cari mana pemborong, contohnya saya akan klik kat sini dan type cleaning gel. Okay. Ingat tadi dia jual pada harga $7. Betul tak? Di Amazon. Okay. Saya type cleaning gel, dia akan tunjuk mana anda nak dapat pada harga borong. 30 sen je. Tadi jual $7. Okay. Ni dia jual harga borong 30 sen. Dolar lah. Okay, 30 cents. Kan? Berapa untung anda kat situ? Berkali-kali ganda. Nampak tak? Beli murah, beli borong, daripada pengedar, daripada pengeluar, ataupun daripada pemborong, jual pada harga yang lebih tinggi. Okay? So, ini cara dia untuk anda cari idea. Ini salah satu je cara dia untuk cari idea. Let me show you satu lagi lah. Okay? Let me show you satu lagi menggunakan kaedah ni. Okay, kaedah yang Aziz Ali kata, cuba tengok bestseller. Okay, so saya buka balik Amazon. Okay, katalah, okay, anda tak minat dengan kereta. Katalah kan, ada minat dengan industri baby. Anda minat dengan baby, tapi anda tak tahu nak jual baby apa. Baby apa pula, barangan baby apa, kan? Okay, so jadi, contoh. Kita pergi balik ke all departments. And then kat sini, okay, ada banyak kan? Kita klik pada baby. Dah klik pada baby, dan dapat idea lagi kat sini. Boleh tak anda cari lampin pakai buang yang murah? Okey, mana? Dekat pemborong. Dekat tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Cari online. Google. Okey, mesti ada. Dan anda boleh dapatkan pengganti Pampers. Okey, untuk mereka yang tak mampu membeli jenama-jenama Pampers, Huggies dan sebagainya. Boleh. Produk ni dapat kat mana? Jalan pasar. Boleh. Kan? Tengok lagi. Contoh, ada yang ni kan konsep dia dibuat macam gift basket. Tapi dia letak dalam kotak. Dalam kotak ni kan dia letak barangan baby. Nampak tak? Boleh juga. Kan? Expand from that idea. Mungkin ada dalam kotak letak barangan lain. Pun boleh. Okay. So ada pelajar saya kan, dia tak ada idea, dia cari. Okay. And dia ternampak sesuatu. Apa yang ternampak? Okay. Yang ini. Nombor 63 ni. Baby carrier. Dan apa dia buat? Okay. Dia ternampak ni. And pelajar saya ni, okay. Nama dia Erin. Kalau anda selalu tengok saya live, kadang-kadang dia ada. Okay. Ada dekat live saya. Dia pandai menjahit. Dia dengan suami dia pandai menjahit. So, dia come up dengan jenama dia sendiri, iaitu Together Baby Carrier. Dan ini adalah laman web dia. Yang ni dia buat produk dia sendiri. Tapi, idea tu dia dapat daripada mana? Daripada bestseller list. Yang ni dia tak ada borong lah. Okay. Dia buat sendiri. Right? Cantik tak laman web dia? Cantik tak produk-produk dia? Kan cantik, kan? Yang penting, take the first step. Ambil langkah pertama. Macam nak buat laman web? Jangan risau. Itu langkah seterusnya. Boleh diajar. Okay? Nanti saya tunjukkan macam mana cara dia. Okay? Tapi nampak tak poin saya? Sebenarnya kan idea ni ada di mana-mana. Salah satu caranya adalah tengok bestseller list dekat Amazon just to get an idea dan kembangkan lagi persepsi anda bahawa idea ni abundant, idea ni ada banyak. Okay? Tinggal anda je untuk take action, lakukan sesuatu. Boleh tak contoh? Langkah ketiga, laman web. Seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi. Nah, laman web ni penting. Okay, laman ni penting. Pastikan anda mempunyai laman web. Memanglah boleh jual kat Facebook, kat Instagram. Tapi kan terlalu ramai orang jual kat Facebook, terlalu ramai orang jual kat Instagram, menjadi tepu. That's why banyak perniagaan kita, perniagaan kecil-kecilan kita kan, kita struggle. Sebab laman web pun tak ada. Kesilapan utama kita adalah bila kita menjalankan perniagaan tanpa laman web. Okay? Dan ramai usaha tempatan tak ada laman web. Rugi sangat-sangat. Okay? Bila anda ada laman web, perniagaan anda automatic credibility akan terbina. Jenama akan terbina. Alright? Bayangkan macam ni. Right? Bayangkan macam ni. Contoh. Right? Homestay. Perniagaan homestay, kita kat Facebook je ada. Tapi bandingkan dengan kalau anda ada laman web, perniagaan homestay anda. Contoh, macam ini. Nampak tak? Lebih profesional. Ada .com anda sendiri.
Victoria Home lagi tu. Okey? Persepsi. Bila orang tengok ada .com, automatik orang nampak jenama anda, orang nampak kredibiliti anda, lagi ramailah akan beli. Okey? Anda boleh ada laman web yang lebih professional looking. Cara dia, saya akan sharekan dengan anda nanti. Katalah, contoh satu lagi. Ejen hartanah. Hai, saya ni ejen hartanah. Okey, tapi kita tak ada laman web. Kita cuba promote dekat Facebook lah katakan, letak gambar rumah kat Facebook. Orang tak yakin, orang tak percaya. Okey, tapi cuba bandingkan dengan seorang pelajar saya ni. Okey, dia ejen hartanah dan dia dapatkan alwahidaismail.com, nama dia sendiri dan hasilkan laman web macam ni. Okey, kami bantu. Apa persepsi anda? Nampak lebih profesional tak? Lebih yakin tak? Okay? Bila ada laman web macam ni. Yes. Wahidah sebelum ada laman web, dia kata nak dapatkan pembeli susah sangat-sangat. Tapi sejak ada laman web, dia kata apa kan? Sampai tak cukup tangan. Dapat banyak sangat prospek. Nampak tak beza dia? Apakah beza dia? Ada laman web, tak ada laman web. Sebab itulah antara kesilapan utama saya lihat usaha tempatan kita, usaha kecil-kecilan, tak nak buat laman web. Saya tahu kenapa. Sebab tak tahu. Okey, sebab tak tahu nak buat laman web. Jangan risau, nanti saya bagi tahu anda macam mana daripada tak tahu untuk jadi tahu. Penting. Okey. Selain daripada laman anda lagi profesional, okey, anda boleh otomasikan perniagaan anda. Okey, tak ada nak PM harga, DM harga, PM tepi, DM tepi, okey. Sebab tu tak automated, anda akan sibuk. Right? Tapi bila ada laman web, orang masuk laman anda, baca information, orang boleh lakukan bayaran kepada anda secara automatik. Tak ada nak PM harga, DM harga, PM tepi, WhatsApp tepi dan sebagainya. Okay? Automatik. That's why saya boleh ada lebih daripada 10 perniagaan. Sebab setiap satu perniagaan saya ada laman web untuk automatekan jualan, automatekan sale kita. Okay? So, kesilapan kita, bila kita tak ada laman web, kita kena buat semua manually. And then bila kita buat semua manually, tak sempat terkejar-kejar kita dengan perniagaan kita. But ada laman web, macam Wahidah tadi tu, kan, kita boleh close sale, kita boleh dapatkan prospek, dapatkan pelanggan dengan lebih mudah lagi. Macam Wahidah, orang bukannya beli rumah secara online, tapi dia dapat prospek secara online sampai tak cukup tangan. Alright? Clear tak? Macam mana nak buat laman web? Upah orang. Boleh upah orang, tak ada masalah. Tapi ada sedikit masalah. Bila upah orang mahal. Harga nak upah orang bina laman web RM3,000, RM4,000 untuk upah orang bina laman web. Okey? Dan bila kalau anda nak buat 2 laman web, habislah RM8,000. Nak buat 3 laman web, RM12,000. Mahal. Tapi saya nak tunjuk anda cara yang lebih murah, yang lebih best lagi. Anda nak tahu tak bagaimana nak hasilkan laman web lagi best lagi, lagi murah lagi? Kalau nak tahu, itu yang saya nak sharekan dengan anda selepas ini. Okey? Now, like I said kan, macam kereta. Nak mulakan perniagaan ni kan, nak jual apa, ambil langkah pertama dulu. Jangan overthink. Jangan fikir langkah ke-7, 8, 9, 10. Tak perlu nak fikirkan laman web dulu pun. Okay? Tapi, langkah pertama, take action awal. Right? Macam kereta. Kita tak nampak pun beberapa kilometer di hadapan. Tapi apa yang kita nampak? Yang 50 meter di depan ni. Tapi bila kita bergerak, kita lakukan sesuatu, kita drive kereta, kita akan nampak seterusnya perjalanan kita. Samalah dengan perniagaan. Okay? Kalau anda tak nampak perniagaan anda, mula dulu. Mula somewhere. Dan anda akan nampak langkah 1, langkah 2, langkah 3 as you go along. And that's how anda boleh growkan lagi perniagaan anda. Okay? So jadikan itu talk saya, itu perkongsian saya dalam masa 1 jam bersama anda. Okay? But ada sedikit tergantung tentang laman web tadi tu. Yang saya nak sharekan dengan anda. Okay? Kejap lagi saya akan sharekan dengan anda kerana saya nak minta masa anda dalam 20 minit macam tu, 25 minit macam tu, mungkin kurang, mungkin lebih, okay, untuk sesi saya seterusnya dengan anda. Bagi anda, yang dah sertai, sebab secara online saya nampak antara anda adalah pelajar-pelajar saya juga, okay, tak perlulah nak stay back untuk dengar preview ni, okay, sebab saya akan kongsikan sedikit preview tentang program saya yang bakal bermula tak lama lagi beberapa hari saja lagi akan bermula, iaitu program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okay, so jadikan apa pendapat anda tentang talk kita tadi, perkongsian saya bersama anda tadi, nampak tak jalan dia? Okay, nampak tak bagaimana langkah pertama anda untuk mulakan perniagaan? Nak jual apa? Dah terjawab tak sikit-sikit? Sama-sama. Nah, mungkin tak jawab keseluruhannya,
That's why bagi anda yang berminat, nak tahu lebih lanjut, nak kami bantu anda mencari idea perniagaan yang terbaik, not just mulakan perniagaan, tapi nak kembangkan lagi perniagaan anda, stay back sebentar. Sebab apa kan saya nak sharekan dengan anda program ini, program flagship saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial di bawah Open Education Malaysia. Okay, now yang best ni macam saya katalah, program ni kan telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya sejak tahun 2006 lagi. Okay, dan kalau anda carilah kat luar sana, di Malaysia kan, anda takkan jumpa program yang selengkap ini. Okay, daripada modul pertama sampai modul terakhir lengkap. Tak percaya, stay back sebentar. Sebab apa kan, saya nak mula dah preview program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okay, so thank you for staying back. So let's start. Okay, yes, program ni dah mula lama dah. Okay, sejak tahun 2006 lagi. Ingat tak, tahun 2006 saya jumpa Aziz Ali, saya tulis buku saya yang pertama. Lepas tu Aziz Ali kan galakkan saya untuk buat seminar, untuk buat talk, untuk buat program, mengajar, membantu orang-orang Malaysia untuk mulakan perniagaan online. So sebenarnya kan saya mula mengajar tentang perniagaan online selepas saya dah jadi jutawan dah. I make my million kan daripada perniagaan logo design saya. Okay, dan ada beberapa perniagaan lain. Nanti saya akan sharekan dengan anda, dengan pelajar-pelajar saya, apakah perniagaan-perniagaan saya yang lain. Alhamdulillah, kami telah melahirkan paling ramai usahawan online yang berjaya menggunakan model perniagaan yang saya sampaikan. Kaedah, teknik, strategi perniagaan daripada scratch, daripada zero, dan kembangkan lagi perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Memang ramai. Nanti kalau anda nak tahu siapakah pelajar-pelajar saya, tak apa. Anda boleh contact Razi, anda boleh contact Amirul, okay, dan tanya pada mereka. Okay, ada banyak testimonial pelajar-pelajar kami. Ada banyak, terlalu banyak dah pelajar-pelajar kami yang berjaya. But for now, saya nak jelaskan dengan anda tentang program ini. Program ini juga, okay, kami pernah lakukan dengan AEU dan OUM, University. Okay, AEU dengan OUM. So program dia adalah program 6 hingga 9 bulan macam tu. Okay, tapi kan at one point kami keluar daripada universiti dan kami buat di bawah jenama kami sendiri, iaitu Open Education Malaysia. Kejap lagi saya akan bagi tahu anda kenapa kami keluar daripada OUM, kenapa kami keluar daripada AEU dan kenapa kami mulakan Open Education. Sebabnya kan adalah untuk anda juga, untuk manfaat anda juga. Nanti saya akan sharekan dengan anda kenapa anda yang dapat manfaat bila kami keluar daripada OUM dan AEU. Okay, so program ini adalah program secara online. Okay, dia campur sikit online dan offline. Nanti kita akan jelaskan juga, iaitu kan anda belajar bersama saya 30 jam. 30 jam. Kalau tadi kan anda 1 jam anda bersama saya, anda rasa macam anda dah dapat dah ilmu. Kalau bersama saya 30 jam, lagi banyak lah. Sebab apa kan kita ada 14 modul kesemuanya yang lengkap. Like I said, tak ada program lain yang selengkap program ini anda boleh cari. Okay, so 30 jam bersama saya bukanlah sekali harung terus 30 jam. Tak. Okay, 30 jam tu telah dibahagikan kepada 6 bulan. Okay, telah dibahagikan kepada 6 bulan. So program kita lebih kurang macam ni. Okay, live bersama saya dalam sebulan 2 kali. Okay, 2 kali dalam sebulan. Satu sesi dalam 3 jam macam tu. Okay, satu sesi lebih kurang 3 jam. Right? Ada 14 modul kesemuanya. Saya akan tunjukkan kepada anda modul-modul dia. Right? And selain daripada itu, ada bantuan dan bimbingan unlimited. Okay, kita ada bantuan dan bimbingan unlimited. Apa maksud dia? Kalau anda perlukan bantuan tambahan, tak ada masalah. Anda boleh bantu, kami boleh bantu anda. Kami ada, saya ada tim-tim pelatih-pelatih kami yang bertauliah, boleh bantu anda secara online boleh, secara bersemuka pun boleh juga. Okay, unlimited selama 9 bulan. Okay, program ni 6 bulan. Tapi bantuan bimbingan kami tambahkan kepada 9 bulan supaya dah habis program, kami tetap membantu anda. Dan seperti mana yang saya sebutkan, tak lama lagi akan bermula pada hari Ahad 28 Ogos 2022. Kalau anda rasa program ini sesuai, kejap lagi bookingkan tempat anda dengan Razi, bookingkan tempat anda dengan Amirul, oleh kerana program ini kan selalunya penuh. Okay. Nah, konsep yang kami gunakan adalah business based assignment. Apa maksud dia? Maksud dia, bila anda bersama saya dalam kelas live, okay, at the end of pembelajaran, saya akan bagi anda assignment. Assignment itu akan membantu anda growkan perniagaan anda. Kalau anda tak faham, tak tahu macam mana nak buat assignment tu, anytime anda boleh hubungi kami dan kami akan bantu anda growkan perniagaan anda. Nampak tak? That's why bantuan dan bimbingan kami ni unlimited. Dan bila anda follow through, setiap modul ada assignment dia. Okay? Contoh assignment pertama, cari idea perniagaan. Assignment kedua, bina laman web.
Assignment ketiga, bina jenama. Assignment keempat, macam mana nak buat video contohnya. Assignment kelima, bagaimana nak buat iklan contohnya. So setiap assignment ni kan akan membantu anda dengan skill-skill baru, skill-skill tambahan yang you cannot help it but growkan lagi perniagaan anda. Sebab tu kami perlukan 6 bulan bersama anda, 9 bulan nak membantu anda sebab nak growkan perniagaan anda dalam bulan-bulan yang akan datang. Okay, ni bukan jenis yang program yang touch and go yang sekali aja habis, tak ada apa dah. Okay, but kami akan bantu anda, guide anda sepanjang 9 bulan ini. Juga bukan bermaksud 9 bulan baru anda mula bisnes. Tidak. Okay, anda mula bisnes dalam modul yang kedua, basically anda dah mula bisnes dah. Dalam masa 1 bulan, insyaAllah itu target kami untuk anda mulakan perniagaan dalam masa 1 bulan. Okay, bantuan dan bimbingan unlimited, like I said, program ni 6 bulan, tapi bantuan dan bimbingan kami lanjutkan selama 9 bulan. So jadinya 9 bulan support daripada pelatih-pelatih kami yang bertauliah. Secara online pun boleh, secara offline pun boleh. Dan tahu tak, ini adalah secara offline. Kami nak jemput anda datang ke IKSB Signature Class kami. Okay, memang eksklusif, memang kondusif. Inilah tempatnya untuk anda berjumpa dengan pelatih-pelatih kami. Kami panggil dia Signature Class. Okay, especially bagi anda yang dekat dengan KL lah. Bagi anda yang dekat dengan KL, dijemput datang. Okay, sebab apa kan? Signature Class berada di Oval Damansara, di Damansara, dekat dengan Damansara. Okay, tapi kalau anda jauh, tak dapat datang ke sini, bukannya kami tak bantu anda. Tak, kami tetap akan bantu anda, tapi kita akan bantu anda secara online melalui Zoom, one-on-one. Semua ni unlimited untuk anda. Tak payah nak bayar apa-apa dah. Sepanjang 9 bulan, anda boleh gunakan seberapa banyak yang mungkin. Best tak? Itulah yang saya kata. Program ni complete untuk bantu anda di peringkat awal sampailah nak kembangkan lagi perniagaan anda. Cantik tak tempat kami ni? Okey? Lagi cantik kalau anda datang ke sini. Nanti saya akan bagi tahu anda kenapa. Ada sebab. Anda yang jauh-jauh pun patut datang. Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Okey? Alright. So, next, apakah modul yang dipelajari sepanjang program ni? Of course anda nak tahu. Apakah modul? Nombor 1, modul kami ni lengkap. Banyak, ada 14 modul. Ini modul dia. Complete tak? Okay? Sangat complete. Alright? Daripada asas sampai ke yang lagi advance. Dan one thing yang anda akan perasan apa tahu? Baru-baru ni, kami tambah lagi 3 modul. Sebelum ni, program kami hanya ada 11 modul je. Okay? Sebelum ni, hanya ada 11 modul. Setahun 2 yang lepas, 11 modul. Okay? Bertahun-tahun yang lepas, 10 modul. Setiap kali ada sesuatu penting yang baru, teknik penting, strategi penting, kami akan tambah modul. Anda paling untung sekarang ni oleh kerana ini adalah modul kami yang paling banyak buat masa ini. Okay? Baru je kami tambah 3 modul. Now, let me go through setiap satu modul ni dengan anda supaya anda dapat lihat bagaimana daripada modul 1 sampailah modul akhir kan, kesemua modul kami ni dapat membantu perniagaan anda. Lengkap tak di depan anda ni? Sangat lengkap. Okey. Modul pertama. Okey, yang akan bermula beberapa hari saja lagi ni kan. Modul pertama adalah asas. Nah, asas kat sini adalah foundation, bukan basic. Basic anda pun, saya rasa anda taklah basic. Foundation, dia macam membina rumah. Kalau anda bina rumah kan, anda kena ada foundation, asas yang kukuh. Kalau foundation rumah anda lemah, dalam masa beberapa bulan, rumah tu akan roboh. Macam perniagaan lah. Banyak perniagaan, permulaan tu pun dah salah. Foundation pun dah salah. That's why dalam masa tahun pertama, 90% perniagaan gagal. Because foundation, asas tu tak kukuh. Okay? Asas kukuh bermaksud dari segi mencari idea perniagaan yang mempunyai permintaan tinggi dan persaingan kurang. Okay? Tadi saya sempat kongsi satu je. Macam mana nak cari idea permintaan tinggi. Saya dapat satu je. Ada 4 cara untuk anda fikirkan. Okay, dalam program ni, dalam modul pertama, okay, beberapa hari saja lagi, saya akan kongsikan dengan anda. Okay, ada 4 cara. Tadi sempat satu. Macam mana nak cari persaingan yang rendah? Yang ni tadi tak sempat pun nak tunjuk anda. Okay, sebab kita ada 1 jam. Anda ada 30 jam bersama saya secara live dalam program ini. So, jadi saya nak tunjuk anda macam mana nak tengok persaingan yang rendah. Anda boleh jual apa? Anda boleh jual produk fizikal, anda boleh jual perkhidmatan. Informasi, produk digital pun anda boleh jual juga dan saya akan sharekan dengan anda macam mana nak hasilkan produk digital ataupun produk informasi. Bagi anda yang tak tahu apa itu produk digital, produk informasi, contohnya macam e-book, contoh macam program, video, okay, informational product.
Kalau anda ada ilmu, anda boleh ajar orang lain ilmu tersebut. Macam pelajar kami kan ada buat kelas mengaji Al-Quran. Itu digital product lah secara online. Yang bestnya kan digital product ni kan 100% profit. Dan produk informasi ni rahsia ni tau. Rahsia adalah produk yang paling laris di internet. Produk yang paling laris di internet adalah produk informasi. Okay. So jadi anda boleh jual produk fizikal, perkhidmatan atau produk informasi. Saya akan jelaskan dengan anda setiap satu dan anda boleh pilih. Anda akan dapat pilihan. Okay. So jadi kan modul pertama is about finding a new idea. Okay, nak cari idea baru. Bagi anda yang dah ada business kan, mungkin anda dapat idea yang baru. Why not? Okay, mulakan idea baru dan anda ada multiple source of income. Masuklah modul kedua. Kami ajar anda bina laman web. Sebab apa? Kalau anda minta orang upah bina laman web, RM3,000, RM4,000 macam saya katakan tadi tu. Dan inilah cara yang terbaik. Dalam program kita, kami ajar anda macam mana nak bina laman web. Anda dapat jimat RM3,000, anda dapat jimat RM4,000. Inilah yang saya kata cara yang terbaik untuk anda sebagai usahawan online. Okay? It's not that difficult. Kami akan tunjuk anda cara dia. And not just that, bina laman web. Okay? Apa perlu ada di dalam laman web anda untuk menarik emosi orang, menarik psikologi orang. Saya akan tunjuk anda copywriting. Okay? Yang perlu ada di laman web anda supaya bila ada orang baca laman web anda kan, lagi mudah, lagi cenderung untuk mereka buat that decision untuk lakukan belian. Okay? So laman web kita ni kan akan menjadi macam pekerja kita. Tapi yang bestnya pekerja kita ni kan tak payah nak diupah. But dia akan kerja 24 jam sehari untuk dapatkan anda pelanggan dan convert, ubahkan pelawat, ubahkan prospek menjadi pelanggan, menjadi pembeli. Okay? So kat sini modul 2 dalam masa sebulan, insyaAllah kat sinilah perniagaan anda dah bermula. Ini maksud saya bukan anda tunggu sampai 6 bulan baru mulakan bisnes. Tak. Okay? Within 1 month itulah matlamat kami, itulah goal kami untuk anda mulakan sesuatu dalam masa 1 bulan. Modul ketiga, oleh kerana sekarang ni ramai sangat pesaing. Tak kiralah perniagaan anda perniagaan apa. Anda ni buat produk apa, MLM ke, anda stokis ke, anda agent ke, ataupun anda beli barangan borong dan jual semula, memang ramai pesaing kat luar sana. Setuju tak? Dan macam mana untuk bersaing? Jawapan dia adalah bina jenama. Dalam modul 3, saya akan tunjuk anda kaedah bagaimana nak membina jenama diri anda untuk perniagaan anda di media sosial. Bagaimana nak buat personal branding lah orang katakan. Bagaimana nak buat jenama untuk produk anda. Bagaimana nak buat jenama untuk syarikat anda, untuk company anda. Kita akan sharekan dengan anda kaedah teknik dia. Right. So it's very important. Macam mana sekarang ni? Contoh kalau anda agent, anda jual produk kesihatan. Betul tak? Beratus orang lain ataupun beribu orang lain jual produk kesihatan yang sama macam anda jual. Kalau anda buat takaful, anda buat takaful seorang-seorang je ke? Tak. Beratus ejen takaful yang lain. Beribu ejen takaful yang lain. So macam mana nak bersaing? Jawapan dia, bina jenama. Laman web tadi, itu adalah langkah pertama untuk membina jenama. Okay? Tapi ada langkah-langkah lain macam mana nak membinakan lagi jenama perniagaan anda. Supaya anda pun, kalau ada rezeki, macam Wahidah tadi kata, okay, sampai tak cukup tangan, dapat pelanggan, dapat prospek. Okay? Itu yang bestnya. Okay. Model keempat, pengiklanan. Saya akan sharekan dengan anda tentang pengiklanan. Advertising. Okay? Pengiklanan ni, kat sini konteksnya adalah pengiklanan yang berbayar. Okay, pengiklanan yang berbayar contoh iklan kat Facebook, iklan kat Google contohnya. Okay, iklan berbentuk banner, iklan kat TikTok pun ada, iklan kat YouTube pun ada. Ini adalah iklan yang berbayar. Tapi rata-rata kan bila saya tanyalah, okay, kepada usahawan, pernah tak letak iklan kat Facebook? Okay, mereka kata pernah, tapi iklan Facebook mahal, tak efektif dan sebagainya. Okay, pernah tak letak iklan kat Google? Ramai kata tak pernah letak iklan kat Google. Sebab apa? Tak tahu macam mana nak letak iklan kat Google. Kelemahan kita sebagai usahawan, kita tak tahu cara yang sebenar. Adakah iklan kat Facebook mahal atau cara kita salah? Iklan Google berbayar. Kalau anda tak tahu macam mana rupa dia, let me tunjukkan kepada anda. Saya buka Google dan lakukan carian satu produk, contoh halal gelatin. Dan bila kita lakukan carian, ada iklan AD. Ini iklan Google lah. Kalau ada AD ni maksudnya iklan berbayar. Ramai antara kita tak pernah pun letak iklan ni. Betul tak? Kita cuba Facebook je. So basically, dalam modul kita yang keempat, saya akan tunjuk anda macam mana nak letak iklan di beberapa tempat di internet. Iklan yang berbayar. And not just letak iklan, tetapi iklan yang lebih efektif lagi untuk perniagaan anda. Yang anda boleh dapat ROI, Return on Investment,
yang positif. Pulangan yang positif daripada iklan anda. Bukan letak iklan mahal tapi tak ada orang beli. Itu tak nak. Okay? So, jadi modul 4, kita fokus on pengiklanan. Apakah teknik dia? Apakah psikologi dia untuk menarik orang supaya take action daripada iklan anda. Saya akan tunjuk anda macam mana buat iklan yang lebih efektif lagi. Ada dalam modul ini. Okay? Tapi mungkin anda kata, what if kita ni pedagang kecil-kecilan? What if kita ni tak ada modal nak letak iklan? Macam mana? Okay? Jangan risau. Dan inilah kekuatan program ni. Program ini akan tunjuk anda zero cost marketing. And in fact, modul iklan yang berbayar, satu je. Yang lain percuma. Zero cost marketing. Dikatakan 90% modul yang saya akan sampaikan kepada anda, 90% adalah teknik-teknik percuma. Zero cost. Untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Best tak? Macam tu. So memanglah untuk kita yang tak ada banyak modal. Sebab kekangan kita nak kembangkan perniagaan, tak ada modal, tak ada duit nak letak iklan dan sebagainya kan. That's where program ni akan membantu usahawan-usahawan. 90% kaedah yang saya akan tunjukkan kepada anda adalah zero cost marketing. Bermula modul kita yang ke-5. Short form video. Terkini, short form video adalah platform yang paling penting sekali. Iaitu platform yang video-video yang pendek ni lah. I'm sure anda pernah tengok dekat TikTok, dekat Reels, okay, dekat YouTube, right? Short form video adalah platform yang mudah dapat views yang banyak, meningkatkan jenama anda, membantu meningkatkan keuntungan perniagaan anda. TikTok, Reels dan Shorts. Saya akan tunjuk anda kaedah dan teknik bagaimana nak hasilkan video-video pendek, okay, yang boleh mendapat views yang banyak, and not just that, boleh membantu jenama dan jualan perniagaan anda. Yang ini penting because ini adalah trend. Short form video adalah trend terkini. Kalau anda lambat gunakan trend ini, nanti kan at one point ramai orang, ramai pesaing anda gunakan dan kat situlah jalan kita makin susah. Macam Facebook dengan Instagram sekarang ni, dia dah tepu tau. Sebab apa? Facebook dengan Instagram, dia dah bermula 10 tahun yang lalu. Dia baru masa tu, trend dia baru meningkat. Short form video, trend dia meningkat sekarang. This is the best time untuk anda take action dan belajar kaedah sebenar menghasilkan short form video. Bukan hanya untuk TikTok, untuk Reels. Bukan hanya untuk Reels, untuk short sama. Sekali kerja, kita cover ke tiga-tiga tempat. Ada kaedah dia, ada strategi dia. Okay? Kalau anda lambat, nanti anda ketinggalan kereta api. Jadi macam Facebook, jadi macam Instagram, ramai sangat orang buat. Dan perjalanan kita makin lagi susah. Okay? So because topik ni penting, kami awalkan. Kami nak anda take action dengan trend terkini, trend terbaru di peringkat awal program kita ni. Modul ke-6 adalah apa dikenal sebagai SEO, Search Engine Optimization. Okay? So, cuba saya tunjuk anda tadi. Ingat tak tadi saya masuk Google dan saya lakukan carian halal gelatin. Anda akan dapat lihat laman web ni bayar Google, ada AD. Laman web ni bayar Google, ada AD. Okay? So, dua perniagaan ini, Food Made Gelatin dan Amazon bayar Google untuk keluar kat depan. Okay? Iklan lah. Iklan Google nama dia. Tapi kan ada cara percuma. Nak tahu tak cara percuma dia? Saya scroll bawah. Kalau anda tengok ni kan AD. Tak ada AD. Ni tak ada AD kan? Yang ni ada AD. Maksud dia iklan berbayar. Yang ni tak ada AD. Maksud dia percuma. Okay? Saya akan tunjuk anda bagaimana nak bawa laman web anda ke depan Google tanpa bayar 1 sen pun. Satu lagi kaedah zero cost marketing. Short form video adalah zero cost marketing yang trend terkini. Okay? SEO adalah satu lagi kaedah zero cost marketing untuk bawa perniagaan anda ke depan. Tak percaya? Jom saya klik yang ni . Kalau klik kat sini, dah 16 tahun laman web ni, sejak tahun 2006, pelajar saya yang terawal, antara peserta kami yang terawal, okay, orang kita di Malaysia menjual halal gelatin di Google. Laman web dia pergi kat nombor 1, Google, sebab dia tahu teknik dia, kaedah dia. Tak payah bayar 1 sen pun. Okay? Dan siapakah dia? Razi Rahman yang ada online bersama anda. Razi dulu-dulu adalah saya punya pelajar tahun 2006. Tapi sekarang adalah CEO syarikat kami. Okay, oleh kerana saya banyak kat luar negara. So Razi handle urusan perniagaan di Malaysia. CEO kami tu, guru besar tu. Okay. Dan saya ingat lagi pada tahun 2006, bila saya tunjuk Razi kaedah bagaimana bina laman web.
kaedah bagaimana nak bawa laman anda ke depan enjin pencari, SEO. Okey? Dalam masa 2 minggu, dia dapat pelanggan daripada global, luar negara. Dalam masa 2 minggu sahaja. Tak percaya anda boleh tanya Razi, dan satu lagi kan, anda boleh tanya Razi kan, berapa dia spend on iklan Facebook? Saya nak jawab kan, dia tak pernah letak iklan kat Facebook. Tak pernah letak iklan kat Facebook, tapi mendapat pelanggan not just di Malaysia, tetapi di luar negara pun. Kat sini Razi rambut dia botak, baru balik umrah kot. Okay? Tapi sekarang rambut dia panjang, rambut dia rockers. But inilah Razi Rahman, CEO syarikat kami kan, yang juga sama akan membantu anda sepanjang program ni. Okay? Sekejap lagi anda boleh hubungi Razi. Boleh tak macam tu? So, jadikan ini contoh zero cost marketing. Boleh bawa laman anda ke depan dia bercari untuk target Malaysia, nak target global pun boleh, tak ada masalah. SEO, Search Engine Optimization. Okay. Modul ketujuh, video marketing. Now, trend dia adalah video marketing. Bukan hanya video-video yang pendek, itu trend yang terkini. Tapi video yang lebih panjang pun orang tonton juga, orang tengok juga. Yang dikatakan bahawa bila anda ada video dalam laman web anda, dalam perniagaan anda punya jualan akan meningkat by 80%. Okay? By 80%. So that's why video marketing adalah sangat-sangat penting, dan saya akan tunjuk anda kaedah dia. Bagaimana nak hasilkan video-video yang banyak views yang dapat membantu perniagaan anda. Saya akan tunjuk cara nak edit video. Okay? Edit video supaya video anda lagi menarik lagi untuk orang tonton. Lebih lagi untuk YouTube. Okay? Not just YouTube dan juga Facebook. Kat internet ni best apa tau? Anda boleh repurpose. Repurpose maksud dia, bila anda buat video pendek, anda letak di 3 tempat. TikTok, Reels dengan Shorts. Bila anda buat video yang lebih panjang, anda letak di 3 tempat juga. Anda letak kat YouTube, anda letak kat Facebook, anda letak kat Instagram video. Kan? Anda boleh letak di beberapa tempat. Teknik ni dipanggil repurpose. Buat sekali, kongsikan di 3-4 tempat yang lain. Okay? Modul 7, video marketing adalah topik yang sangat penting. Sebab nowadays, orang lagi suka tonton video. Macam anda lah. I'm sure anda hari ni pun ada tonton video. Setuju tak? Okay. Nampak tak? Baru modul ke-7. Baru halfway. Sebab tu saya kata program kami ni lengkap. Okay. Lengkap segala-galanya. InsyaAllah lengkap. Okay. Ada lagi 7 modul. Jom masuk modul yang ke-8. Modul ke-8, Facebook dan media sosial. Okay. So, memanglah kita tahu Facebook ni penting. Betul tak? Right? Apa yang saya akan tunjukkan kepada anda adalah bagaimana nak memahami algoritma. Apa tu algoritma? Algoritma adalah pengiraan Facebook di sebalik tabir yang kita tak nampak. Okay. Iaitu kan bila anda faham algoritma, okay, and bukan sahaja tunjuk anda Facebook, okay, Facebook dan media sosial. Bila anda faham algoritma Facebook, anda faham algoritma Instagram, anda faham algoritma TikTok, anda faham algoritma YouTube, dan kat situlah anda boleh hasilkan konten yang reach dia lebih tinggi lagi. Ada rezeki, boleh jadi viral. Okay. Anda boleh dapat lebih ramai followers bila anda faham algoritma. Anda boleh dapat lagi banyak interaction. Ramai saya antara keluhan yang saya dapat adalah ada antara usahawan bila dia post kat Facebook, perniagaan dia kan, reach dia jatuh. Okay, reach dia tak banyak. And then yang komen pun tak ramai. Yang like pun tak ramai. Dia pun kecil hati. Okay, jangan kecil hati. Anda tak faham algoritma. Okay, kalau anda faham teknik dia, anda faham strategi dia, anda faham algoritma, reach anda boleh meningkat, followers anda boleh bertambah, interaction pun boleh meningkat. So dalam modul ke-8, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak memahami algoritma. Bukan hanya Facebook, tetapi kan media-media sosial yang lain juga, IG, TikTok, YouTube. Okay, dan bila anda faham algoritma, barulah anda tahu bagaimana nak approach social media untuk upkan lagi perniagaan anda. Modul ke-9, email marketing. Saya rasa yang ni saya tak payah cerita sangatlah dengan anda. Sebab apa kan? Most probably anda dapat banyak email daripada saya, betul tak? Okay. Most probably anda datang menyertai webinar ni pun dapat email daripada saya. Setuju? Okay. Untuk mengingatkan anda tentang webinar ini. Okay. Email tu semua automatic je. Ini salah satu cara bagaimana nak otomasikan perniagaan anda menggunakan email automation. Right? Kalau anda lihatlah syarikat besar seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Zalora, okay, seperti AirAsia dan sebagainya kan, mereka hantar email kepada pelanggan-pelanggan mereka, betul tak? Mereka hantar email kepada prospek-prospek mereka untuk mengingatkan produk, untuk mengingatkan perkhidmatan, untuk ucap hari raya, tahun baru, okay, kongsi facai, Deepavali dan sebagainya, okay. Tapi dalam waktu yang sama, okay, setiap minggu mereka ingatkan tentang offer yang mereka ada.
Okay, mereka ingatkan tentang perniagaan mereka, tentang produk, tentang perkhidmatan mereka. Right? That's why perniagaan mereka makin besar. Sebab mereka keep in touch dengan prospek mereka menggunakan database email. Dalam modul ni, saya akan tunjuk anda bagaimana nak kumpulkan database untuk perniagaan anda. Dan bila anda ada database, artinya kan anda ada hot prospect anda. Database mereka yang dah berminat dah dengan perniagaan anda dan lebih mudah lagi untuk mereka beli dari anda. Dan saya tahu banyak sangat perniagaan tak kumpul database. Rugi sangat-sangat. Okay? That's why anda struggle untuk cari pelanggan because kita database tak ada. Once ada database, akan lagi mudah untuk anda dapat pelanggan. Tak ada lagi nak cari pelanggan. Dan saya tahu apa tahu? Anda tahu database ni penting, betul tak? Rata-rata sebagai bakal usahawan, kita tahu betapa pentingnya database. Tapi kita tak buat database. Setuju? Okey? Lepas ni jangan tak buat sebab teknik ni akan menggandakan lagi keuntungan perniagaan anda. Modul 10. Ini pendek cerita sikit. Okay? Modul 10 adalah affiliate. Apa tu affiliate? Senang cerita, kalau anda nak perniagaan anda jadi sistem berejen. Artinya anda ada produk kesihatan ke, contoh tak kira produk apa. Produk pasir kucing pun boleh. Okay? Tak kira lah apa saja produk anda. Dan anda nak buat sistem berejen. Downline. Jenisnya macam downline. Ada ejen lah. Okay? Di internet, ianya dipanggil sistem affiliate. Artinya, okay, ada satu sistem ni, okay, yang anda boleh set upkan untuk perniagaan anda. Ejen boleh daftar and then kalau mereka promote perniagaan anda, mereka dapat jualan, sistem ni akan bagi tahu. Ejen yang ini dapat berapa persen. Ejen yang ini dapat berapa commission. Ejen yang ini kena bayar berapa. So sistem tu dia menguruskan lah. Dia akan managekan sistem berejen online anda. Cuma di internet dipanggil pemasaran affiliate. But ini optional. Kalau anda tak nak buat sistem berejen, tak apa. Okay, tak apa. Tak perlulah modul ni. Right, tetapi kan saya tetap akan tunjukkan caranya pada anda, especially bagi anda yang nak buat sistem berejen secara online. Boleh? Modul 11, analisa. Analisa maksud dia kan, kalian lihat syarikat besar-besar macam saya sebutkan tadi. Shopee, AirAsia, Zalora, Lazada. Kenapa perniagaan besar dia makin besar? Anda pernah fikir tak? Kenapa syarikat besar dia semakin besar? Betul, modal sebab mereka ada banyak modal. Mereka masih besar lah kan? Tapi sebenarnya mereka buat apa yang banyak perniagaan kecil-kecilan tak buat. Perniagaan kecil-kecilan tak lakukan analisa. Artinya kan, perniagaan kecil-kecilan dia tak tengok data-data sebelum-sebelum ni. Bulan-bulan yang lepas. Okay? Quarter-quarter yang lepas. Data maksud dia kan statistik, numbers. Okay? Apa yang menjadi, bila anda nampak data dia, okay, anda patut ulangkan. Apa yang tak menjadi, of course, anda cari cara bagaimana nak perbaiki. Analisa bermaksud untuk kita analysekan apa yang terjadi pada perniagaan kita dan dengan data-data ni kan, anda lebih memahami pelawat anda, pembeli anda, behavior prospek anda. Dan bila anda kumpul data-data ni, anda gunakan untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Okay? Bagi anda yang minat dengan data, okay, anda tahu betapa pentingnya data, betul tak? Data akan memudahkan anda membuat keputusan dalam perniagaan anda. Perniagaan kecil-kecilan tak lakukan. Perniagaan kecil-kecilan mereka kejar untung. Nak dapat sale. Mereka abaikan data-data yang sangat penting. So jadi kami akan tunjuk anda bagaimana nak collect data, bagaimana nak baca data, okay, dan gunakan data ni untuk improvekan lagi perniagaan anda. Mak Saleh kata apa tahu? Number never lies. Betul tak? Data statistik dia tak akan tipu anda. Apa yang terjadi sebelum ni, anda boleh ambil data dan gunakan data tu untuk improvekan lagi perniagaan anda. Boleh? Modul 12. Yang ni best sebab apa kan kita masuk modul baru. Ingat sebelum ni, okay, sebelum ni kita ada 11 modul sahaja. Okay, but now anda ada waktu yang terbaik untuk sertai sebab kami tambahkan lagi 3 modul extra. Sebelum ni, kita ada 20 jam je bersama saya. 20 jam je live bersama saya. Sekarang, 30 jam bersama saya. Okay, so now lagi banyak manfaat anda dapat melalui program ni dan modul terbaru kami, tambahan kami, modul yang 12 ni adalah copywriting. Apa tu copywriting? Menulis untuk menjual.
So pengalaman saya kan dah bertahun-tahun dalam perniagaan online, dah lebih 20 tahun dalam perniagaan online. Saya study top-top copywriters di dunia. Copywriting adalah menulis untuk menjual. Tak kiralah menulis untuk iklan, menulis untuk laman web, menulis di media sosial, menulis skrip untuk video. Sebab di internet, orang membuat keputusan untuk beli daripada mana? Dari tulisan kita, dari ayat kita, dari perkataan kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikatkan kepada orang ramai, itu adalah copywriting untuk memujuk mereka melakukan belian. Produk anda, perkhidmatan anda hebat macam mana pun, tapi kalau penulisan anda lemah, orang tetap tak beli. Sebab penulisan yang menentukan, mereka ubahkan daripada prospek, daripada orang yang menonton, yang melihat, kepada orang yang membeli, kepada pelanggan. Okay? Katalah juga, produk anda ni bagus. Marketing anda bagus. Anda buat banyak marketing. Tapi anda dah keluar duit, keluar masa lakukan marketing. Tapi dalam marketing anda, penulisan anda tak dapat memerang. Copywriting anda lemah. Contoh, anda buat iklan. Tapi isi iklan anda lemah. Orang tetap tak beli. Anda buat laman web. Tapi isi laman web anda lemah. Orang tetap tak beli. Betul tak? Okay. So, penulisan adalah apa yang buat orang beli atau tidak produk perkhidmatan anda. Hebat macam mana pun kalau anda tak dapat sampaikan kehebatan produk anda, orang tetap tak beli. Make sense tak? Okay, so that's why kami tambahkan modul ni, menulis untuk menjual. Modul copywriting ni kan sebab ini adalah teknik untuk mengubahkan prospek anda kepada pembeli. Sangat-sangat penting anda gunakan teknik ni untuk semua platform-platform anda. Sama ada platform tulisan, platform video, okay, platform laman web anda, blog anda ataupun mana sahaja. Ada teknik dia. Dan teknik dia kan tak susah mana. Ada formula dia yang saya akan sharekan dengan anda untuk permudahkan anda. Yang mungkin anda yang tak pandai menulis pun, insya-Allah, okay, akan memudahkan lagi untuk anda menulis copywriting yang terbaik. Okay? Modul 12. Best sangat modul yang ini. Saya akan spend berjam-jam dengan anda just untuk tunjukkan kepada anda bagaimana hasilkan copywriting yang lebih mantap lagi, yang lebih menarik lagi. Modul 13. Yang ini baru juga. Sebab apa kan? Sejak tahun lepas. Okay? Sejak tahun lepas, saya dah hasilkan lebih daripada 200 video-video yang viral. Lebih daripada 200 video-video yang viral. Dan kaedah video viral adalah kaedah zero cost marketing yang paling efektif sekali. Now, bukan buat video viral yang kontroversi, yang orang kata sebagai bad marketing. Bad marketing adalah bad marketing. Ia akan jatuhkan credibility anda, jatuhkan keyakinan anda, jatuhkan perniagaan anda. Jangan lakukan bad marketing. Tapi ada cara untuk anda hasilkan viral yang positif. InsyaAllah viral-viral saya semuanya positif. Betul tak? Mana ada kontroversi. Okay? Ada formula dia. Okay? Saya akan sharekan dengan anda ada 5 formula bagaimana nak hasilkan konten video yang viral. Dan setiap kali saya gunakan 5 ni, video saya mudah nak jadi viral. Dan saya akan sharekan dengan anda macam mana anda juga boleh gunakan 5 formula ni untuk hasilkan konten yang viral. Salah satu caranya adalah storytelling. Cara yang kedua adalah 3-act narrative. Ada lagi cara dia, hook and bait. Ini saya main sebut je kepada anda supaya anda nampak bahawa ada ilmu dia yang mungkin kita kekurangan yang kita tak tahu untuk hasilkan video yang banyak views. Ada pelajar-pelajar kami ada yang daripada 0 followers dapat 300,000 followers dalam waktu yang singkat. Okay? Oleh kerana video dia jadi viral. Ada pelajar kami yang video dia sebelum ni kan dapat berpuluh-puluh views. Tapi lepas tahu teknik ni kan dapat beratus ribu views. Pun ada juga. So jadikan topik ni kan sangat-sangat penting dan saya nak sampaikan kepada anda sebab apa? Saya boleh hasilkan lebih daripada 200 video-video viral sejak tahun lepas lagi. Okay? And video viral ni akan menambahkan lagi anda lebih ramai followers lagi. Okay? Now here's the thing. Kalau anda lihatlah trainer, okay, anda lihatlah motivator, anda lihatlah sifu-sifu ataupun mentor-mentor kat luar sana, tak apalah, sesiapa sajalah. Okay? Ramai antara mereka adalah rakan-rakan saya juga. Kenapa follower saya lebih ramai daripada mereka? Follower saya kat social media, dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat YouTube, lebih ramai daripada mereka. Okay? Nah, bukan nak kata mereka ni tak bagus. Mereka ni ramai antara mereka bagus-bagus juga. Okay? Tapi kan sebab I walk the talk. Saya akan tunjuk anda teknik, kaedah, strategi yang terbukti. Bukan setakat teori sahaja. Saya takkan ajar anda macam mana nak jadi viral kalau saya sendiri tak boleh hasilkan beratus video-video viral. Okay? Saya takkan ajar anda bagaimana dapatkan followers kalau saya ni tak ada berjuta-juta followers. Okay? So jadikan
ada teknik dia, ada strategi dia yang anda boleh aplikasikan untuk perniagaan anda. Nah, katalah anda tak dapat berjuta followers pun tak apa. At least boleh dapat beratus ribu followers seperti pelajar saya yang saya sebutkan tadi tu. Betul tak? Okay. Nak tahu siapa pelajar saya? Contact Razi, contact Amirul nanti. Ramai dah berjaya, right? So, jadi dalam topik video views viral ni, saya akan kongsikan kaedah dia. Macam mana nak hasilkan video yang boleh mendapat banyak views yang boleh menjadi viral. Viral yang positif untuk membantu perniagaan anda. Okay, yang ni secret. Mode keempat secret. Okay, sebab apa secret? Kejap lagi saya akan bagi tahu anda yang ni lagi best. Okay, ada satu lagi modul 14, hutang. Kejap lagi saya akan jelaskan. Okay, now nampak tak betapa komplitnya modul kami? Seperti mana yang saya sebutkan kepada anda, tak ada program di Malaysia yang mempunyai modul sekomplit ini. 30 jam bersama saya daripada asas sampai bawa perniagaan anda ke next level yang saya akan sharekan dengan anda sebentar lagi. Okay, program 6 bulan untuk cover everything, bantuan dan bimbingan unlimited, tambah lagi 3 bulan, 9 bulan in total. Anda excited tak? Okay, saya harap anda excited dan dapat bersama kami beberapa hari saja lagi. Dan di akhir program ni, anda akan dapat sijil penyertaan, sijil penganugerahan atas usaha anda menamat program ini. And not just sijil, anda dapat banyak sangat ilmu untuk kembangkan lagi perniagaan anda, insya-Allah. So, soalan terakhirnya adalah berapa yuran untuk program ni? Ada banyak ni, mahal ke? Berapa yuran ni? Okay, so jadi kan, now saya nak bagi tahu anda berapakah yuran dia. Right? Nah, ingat tak seperti mana yang saya sebutkan tadi, awal-awal tadi? Awal-awal dulu, kami buat dengan universiti. Kami buat dengan AEU dengan OUM. Okay, dan saya nak bagi tahu anda, harga dengan AEU, harga dengan OUM, mahal masa tu. Berapa harga kami? RM10,000. RM10,000. And masa tu hanya ada 10 modul je. Seperti mana di depan anda. Like I said, makin lama kan kami makin tambahkan lagi modul-modul baru. Okay, now ada 14 modul bersama kami, okay, bersama saya dan 30 jam bersama saya. Okay, dulu program ni harga RM10,000. Sekarang berapa? Okay, sekarang kan tadi saya kata, kenapa kami keluar daripada universiti? Untuk manfaat anda kan? Sebab kami keluar daripada universiti, sebab bila kita buat dengan universiti, harga program kami mahal. Yuran kami tinggi. Sebab kena ada profit sharing. Biasalah, bila kita buat dengan universiti, kita kena bagi 50-50. Universiti kena ambil portion, kami pun ambil untung juga. Okay, that's why harga mahal. Dengan universiti, harga dia RM10,000. So, sejak kami keluar daripada universiti, kami dah tak perlu profit sharing. Sebab kami buat di bawah, kita punya own jenama Open Education. Tak ada profit sharing. So apa jadi? Dah tak perlu split 50-50. So berapa harga program kami selepas kami keluar daripada universiti? Ingat tak tadi? Nak hasilkan laman web RM3,000-4,000. Betul? RM3,000-4,000 untuk buat laman web. Untuk upah orang buat laman web. Kalau anda tak tahu cara dia. Dalam program ni, kami tunjuk anda cara nak hasilkan laman web. Betul? Okay. Berapa kos dia program ini? Harga dia lebih sikit daripada upah orang bina laman web. RM4,900. Untuk program 6 bulan, 14 modul, 30 jam bersama saya, 9 bulan bantuan dan bimbingan tanpa had, unlimited. Now, saya tahu kat luar sana ada program 2-3 hari pun RM3,000, RM4,000. 2-3 hari. Program ni 9 bulan bersama kami dan program ni lengkap selengkap-lengkapnya. Like I said, anda takkan jumpa program yang selengkap ini di luar sana. Right? Now, ada yang tanya, ada tak cara bayaran ansuran? Ada, jangan risau. In fact, okay, dia macam ni. Bayaran ansuran, inilah harga dia. Kalau bayar penuh, dapat diskaun lagi. Macam ni. Bayaran ansuran, itu bayaran dia in total. Okay. Tapi perihal bayaran, anda boleh tanya Razi, anda boleh tanya Amirul lepas ni. Tapi kalau bayar penuh, okay, dapat diskaun RM800. Macam harga bina laman web je. RM4,100. Selepas ni, anda hubungi Razi, hubungi Amirul untuk bookingkan tempat anda because like I said, program kami ni kan selalu penuh. Okay, cuma ada sedikit peringatan, harga yang anda dapat lihat kat depan ni kan tak termasuk SST sebab sejak tahun 2018 kami perlu kenakan SST untuk dibayarkan kepada kerajaan untuk kita Malaysia. Okay, so jadi harga ni adalah harga Open Education. On top of it, kena tambah 6% SST. Nanti bila time bayaran, kami akan tunjuk anda berapakah jumlah selepas ada
SSP. InsyaAllah. So hubungi Razi, hubungi Amirul. Tapi sebelum tu kan, ini yang saya nak sharekan dengan anda. Modul 14. Modul terbaru yang kami tambahkan. Apakah modul dia? Modul 14 adalah modul bersemuka. Bersama saya. Anda jumpa saya jumpa anda. Dengan topik perniagaan next level. Macam mana nak bawa perniagaan anda next level? Apakah next level? Bagaimana nak bawa perniagaan anda ke luar negara? Saya akan tunjuk anda cara dia, bagaimana yang saya lakukan. Sebab tak lama lagi, saya akan beli tiket kapal terbang sebab saya nak pulang ke Malaysia, nak jumpa dengan anda. Dah lama dah saya tak balik Malaysia ni. Tapi kan, saya nak balik Malaysia untuk berjumpa dengan anda untuk modul next level perniagaan. Boleh tak macam tu? Boleh lah. Okay. So nanti saya nak jumpa dengan anda pada Disember 2022. Di pusat latihan kami, Signature Class. Itu yang kami nak jemput anda. Yang jauh daripada KL, datanglah. Saya 5,000 km pun nak datang nak berjumpa dengan anda. Bukan maksud dia modul 14 dalam modul terakhir, tak. Kami akan selitkan. 14 ni adalah modul kita. Sama ada modul kami akan selitkan di peringkat awal bergantung kepada mana yang anda perlu belajar dulu. Jadual akan diberikan kepada anda di permulaan program ini. So anda tahulah bila modul untuk anda datang berjumpa saya, bila modul-modul yang lain untuk kita belajar 30 jam secara online. Apakah perniagaan next level? Saya akan tunjuk anda bagaimana nak bawakan perniagaan anda ke luar negara, lebih lagi ke Timur Tengah. Sebab apa saya boleh bawa perniagaan saya ke Dubai, UAE? Kaedah, cara, teknik dia, strategi dia sama je untuk negara-negara lain di Timur Tengah. Saya akan tunjuk langkah-langkahnya untuk anda. Manalah tahu anda pun dapat membawa perniagaan anda ke next level. Di Malaysia ada banyak rezeki. And bawa perniagaan ke luar negara tak semestinya anda pindah, tak semestinya macam saya. Kalau nak pindah tu lainlah cerita. Tetapi anda boleh dapat pasaran luar negara. Still perniagaan berpusat di Malaysia, tapi anda punya reach, anda punya market boleh sampai ke luar negara. Saya akan tunjuk anda cara dia. Market akan jadi semakin besar lagi untuk anda, insya-Allah. So itulah dianya modul next level. Perniagaan ke next level. Right? Now, ada lagi. Tak habis lagi. Saya akan beri anda produk-produk digital saya secara percuma. Sejak dulu, sejak tahun 2006 lagi, saya dah hasilkan lebih daripada RM3,700 nilai produk-produk digital yang some of it ada yang masih dijual di internet dengan harga-harga yang anda dapat lihat kat depan ni. Ini pun sebahagian daripadanya. Tak muat saya nak tunjuk semua produk-produk digital saya. Anda dah tak perlu nak beli dah. Anda boleh dapat secara percuma semua produk-produk digital saya bernilai RM3,700. Antara produk digital saya adalah ni, Seminar Perniagaan Popular, di mana saya kongsikan bagaimana nak masuk TV, akhbar, radio, secara percuma. Right? Saya nak sharekan ni dengan anda sebentar. Ini adalah Seminar Perniagaan Popular. Telah divideokan. Asal usulnya kan saya dijemput ke LA, Hollywood. Nanti anda boleh play lah ni. Di mana mereka jemput saya untuk kongsikan macam mana nak jenamakan perniagaan di media. Hollywood jemput saya lagi tu. Right? Balik Malaysia, saya buat program yang sama berbahasa Melayu yang dirakamkan untuk anda dan pelajar-pelajar masuk akhbar percuma. Tak payah bayar. Masuk TV percuma. Tak payah bayar. Selalu anda tahu kan, kena bayar masuk TV, akhbar, radio, majalah kan? Masuk akhbar, tak perlu bayar. Masuk TV, tak perlu bayar. Masuk majalah dan lain-lain, tak perlu bayar satu sen pun. Ada teknik dia, ada strategi dia. Saya sendiri pun tak pernah pun bayar akhbar, radio, majalah, TV, tapi alhamdulillah boleh mendapat liputan. Teknik ni saya kongsikan kepada pelajar-pelajar saya dan mereka pun boleh lakukan. Boleh tak macam tu? So, apa lagi yang boleh saya berikan kepada anda percuma? Alright, selain daripada semua produk-produk digital saya, ini pun produk digital saya berharga RM500, Akademi 5 angka akan diberikan kepada anda. Dan ini antara produk-produk digital saya yang terbaru. E-book saya 9 dari 10, 24 tabiat jutawan 24 jam, 22 nasihat mentor jutawan. Yang ni best, 22 nasihat mentor jutawan. Sebab apa kan, sepanjang pengibatan saya sejak 20 tahun lalu, saya ada beberapa mentor-mentor dan mentor-mentor saya ni kan bukan orang yang glamour, bukan orang yang popular. Mereka ni adalah usahawan-usahawan yang berjaya, yang tak glamour.
Okey, tapi adalah mentor-mentor saya yang banyak memberi nasihat kepada saya dan nasihat-nasihat ni ada 22 nasihat yang saya hasilkan video untuk anda pun ikuti. So jadikan macam apa tahu? Macam anda dimentorkan oleh mentor saya. Apakah nasihat mereka yang saya gunakan daripada dulu sampailah sekarang. Okey? So total pemberian percuma kalau anda booking, kontak Razi, kontak Amirul, nombor mereka pun ada tertera kan. RM3,756.90. Semua ni percuma. Yang ini percuma tak payah bayar dah. Okey, ini kira sebagai free gift, pemberian percuma. Ada lagi sikit. Lagi sikit je. Okey, yang sikit ni akan memberi banyak manfaat kepada anda. Ada 30 jam bersama saya secara live. Betul tak? Secara webinar, secara live. Semuanya akan dirakamkan dan anda boleh simpan dan dengar sampai bila-bila. Okey? Anda dapat simpanan rakaman-rakaman kelas live bersama saya. Dan bukan simpan saja untuk buat rujukan pun ya. Kalau anda terlepas kelas pun ya. Semuanya dirakamkan untuk anda. Dan bukan itu sahaja. Okey? Anda boleh kongsikan rakaman-rakaman ni untuk seisi rumah anda. Rumah je. Okey, artinya kalau suami nak mulakan perniagaan online, kongsi, tonton sama-sama. Kalau isteri nak mulakan perniagaan online, tonton sama-sama. Okey, kalau anak-anak nak buat bisnes online, tonton sama-sama. Asalkan serumah. Jangan loh yang buruk pergi kongsi dengan jiran sebelah pula. Tak cik lah, tak boleh lah macam tu kan. Rakaman ini diberi percuma kepada anda untuk seisi rumah anda. Bukan untuk jiran anda. So nilai rakaman-rakaman ni RM3,000. Okey, suami tak perlu nak join. Isteri tak perlu nak join. Anak-anak tak perlu nak join. Okay? Seorang je join dan satu family anda boleh mulakan perniagaan online dengan bahan-bahan ini. Boleh tak contoh? Okay? Juga one-on-one coaching unlimited seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi bersama pelatih-pelatih bertauliah kami. Kami akan perkenalkan mereka dengan anda di awal program kita ni dan mereka akan standby nak bantu anda secara online. Menggunakan Zoom pun boleh, di Facebook group tertutup pun boleh. Okey, nak datang ke pusat latihan kami. Signature class pun boleh juga. Nilai dia RM1,000, but dalam masa 9 bulan tu unlimited. Anda boleh datang seberapa banyak anda nak. Anda boleh, kami bantu anda seberapa kerap boleh. Tak ada masalah. Okey, dan inilah cantiknya signature class kami. Memang cantik untuk anda. Lagi cantik kalau anda datang berjumpa dengan pelatih-pelatih kami sekiranya perlukan bantuan coaching bimbingan tambahan. Okey, jangan lupa saya pun akan dekat situ nanti. Kan? So jadi bagi anda yang menyertai akan dapat kesemuanya ni, okey, nilai percuma dia hampir RM8,000. RM7,756.90. Ini adalah pemberian percuma kalau anda lakukan booking dengan Razi, dengan Amirul sekarang. Bincang dulu dengan mereka pun tak apa. Kontak mereka, WhatsApp mereka, call mereka pun boleh juga insya-Allah. Okey? Tak kiralah pukul berapa pun tak apa. Mereka akan standby untuk terima panggilan WhatsApp anda. Alright? So jadi nombor WhatsApp semuanya ada. Okey? Nombor Razi ada kat situ. Nombor Amirul pun ada kat situ. Lakukan screenshot ataupun bagi anda yang sedia nak terus daftar. Okey? Boleh pergi ke www.openeducation.com.my www.openeducation.com.my. Nak lakukan pendaftaran terus pun boleh. Okey, bypass Razi dengan Amirul pun tak ada masalah. Tapi hubungilah mereka. Okey, mana tahu tempat dah nak penuh dah ni kan. Okey, sebab tempat sangat-sangat terhad. Okey, takut dah penuh, boleh kontak mereka ataupun boleh daftar secara online di openeducation.com.my. Alright, so nombor Razi dah dapat, nombor Amirul pun dah dapat. Boleh lakukan screenshot 0195537088. Itu nombor Razi. Pilihlah mana satu yang berkenan. Amirul 0116138709. Itu Amirul. Dan kalau nak daftar terus www.openeducation.com.my. Alhamdulillah, inilah akhirnya preview saya bersama saya. Dan ada satu lagi yang saya janjikan tadi, iaitu ini. Pemberian percuma kepada anda yang stay sampai ke akhir. 101 idea posting di media sosial yang dihasilkan oleh pelatih-pelatih kami. Tak lagi ada kekeringan idea bila anda nak post di media sosial. Ada banyak idea kat situ. Lakukan screenshot. Okay. Dan anda boleh dapatnya di www.irfangkhairi.com/download/101_idea.pdf. Okay. Dah lakukan screenshot? InsyaAllah dah. Okay. So jadi terima kasih kepada anda yang bersama saya sejak tadi hingga kini. Harapan saya anda dapat banyak ilmu, banyak manfaat. Yang lebih penting lagi kan anda take action atas manfaat anda. Nak jual apa?
lakukan langkah pertama. Dan anda akan nampak langkah seterusnya, seterusnya dan seterusnya. InsyaAllah ada rezeki, mulakan langkah pertama bersama kami di Open Education, program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial yang akan bermula tak lama lagi. Berapa hari sahaja lagi. Ada rezeki saya dapat berjumpa dengan anda dalam 30 jam online bersama anda. Program kami yang serba lengkap, tak ada program lain yang selengkap ini. Okey, dan juga bonusnya kali ini adalah saya akan beli tiket balik ke Malaysia, jumpa anda untuk modul bonus, modul tambahan. Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam, salam dari Dubai.